A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan kongsikan pengalaman seram Abang Syukur masa jaga nenek dia di hospital. Nak tahu apa yang Abang Syukur alami masa tu? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Syukur sebab izinkan saya kongsikan kisah beliau ni. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Abang Syukur, seorang yang agak penakut tapi jenis yang suka ambil tahu dan tak cepat kelang kabut. Nenek Abang Syukur ni berdarah Arab, datang ke Malaya tahun 1930-an masa berumur belasan tahun dan berkahwin dengan arwah Datuk Abang Syukur. Masa arwah nenek Abang Syukur masuk hospital selama 36 hari tu, umur dia dah 98 tahun dan bangunan hospital yang menempatkan wad nenek Abang Syukur ni adalah bangunan baru. Masa nenek dibawa ke hospital sebab kesihatannya semakin berkurang, Abah, Pok De dan Pok Su berbincang siapa nak jaga nenek waktu malam. Nenek ditempatkan di ward pertama. Ada satu katil pesakit je. Senanglah anak cucu datang melawat dan jaga dia. Dipendekkan cerita, sebagai cucu sulung dan cucu kesayangan nenek, Abang Syukur setuju nak jaga nenek waktu malam. Hari pertama, waktu siang, Pok De dan Bibi jaga. Waktu malam, giliran Abang Syukur pula. Pukul 9 malam, dia dah berada dalam bilik nenek. Abang Syukur ni seorang perokok tegar. Jadi setiap jam, dia akan turun ke bawah hospital untuk merokok. Wad nenek dekat tingkat 4. Kalau nak merokok, Abang Syukur kena keluar dari kawasan bangunan hospital menuju ke tempat parking kereta dalam jarak 50 meter. Masa turun merokok pukul 10, 11, 12 dan 1 pagi, tak ada kejadian aneh yang berlaku. Tapi pada pukul 2 pagi masa Abang Syukur nak menuju ke tempat parking, dari jauh dia nampak ada sosok seseorang tengah merokok dekat tempat dia merokok tadi. Bila makin dekat, nampak jelas seorang lelaki tengah merokok. Abang Syukur tegurlah lelaki tu, tapi lelaki tu balas macam nak tak nak je. Mungkin dia tak ada mood kot. Beberapa minit lepas tu, lelaki tu pergi. Tinggal Abang Syukur sorang-sorang dekat situ. Tak lama kemudian, datang seorang pengawal keselamatan dan bertanya, dengan siapa Abang Syukur berbual tadi? Sebab pengawal tu nampak Abang Syukur dari jauh macam tengah berbual dengan seseorang. Abang Syukur bagi tahulah, tadi ada seorang lelaki tengah merokok dekat sini sebelum dia sampai. Pengawal tu cakap, Abang Syukur seorang je yang turun merokok dekat kawasan tu. Abang Syukur terdiam. Perlahan-lahan dia melangkah naik ke wad nenek semula. Pukul 3 pagi, Abang Syukur turun lagi nak merokok. Dari jauh, dia dah nampak sosok tu lagi. Tak jadi dia nak ke tempat tu. Abang Syukur merokok dekat depan pintu masuk je. Kalau kena saman pun, kena saman lah. Jam-jam seterusnya, Abang Syukur merokok dekat situ je sampai pukul 5 pagi. Lepas subuh, sementara tunggu Pok Su sampai untuk giliran dia jaga nenek, lepas tu dia ambil alih pula oleh Pok De dengan Bibi, Abang Syukur duduk berbual dengan nurse yang dah bersiap untuk pulang sebab dah habis shift. Salah seorang nurse tiba-tiba tanya siapa yang datang dengan Abang Syukur lepas dia keluar malam tadi dalam pukul 3 pagi. Seingat Abang Syukur, tak ada sesiapa pun yang datang. Tapi disebabkan tak nak buat keadaan bertambah seram, Abang Syukur jawab yang datang dengan dia pagi tu sepupu dia. Padahal sebenarnya Abang Syukur tengah ligat fikirkan siapa orang tu. Tak lama kemudian Pok Su sampai. Abang Syukur berbual kejap dan terus balik ke rumah untuk berehat sementara tunggu giliran jaga nenek malam nanti. Pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai ke ward.
Pok De dan Bibik ada lagi. Malam ni Bibik akan jaga nenek dengan Abang Syukur. Lepas berbual kejap dengan Pok De, dia pun pulang. Tinggallah Abang Syukur dengan Bibik jaga nenek. Pukul 10 malam, Abang Syukur keluar pergi beli makanan dan minuman. Dia pesan dekat Bibik, dalam pukul 10.30 malam nanti ada nurse masuk nak ambil suhu dan data kesihatan nenek. Lepas pesan, Abang Syukur terus keluar beli barang. Dalam pukul 11 malam, dia balik semula ke hospital. Dia parking kereta dan hisap rokok dulu, baru naik ke wad nenek. Masa Abang Syukur merokok, datang seorang pengawal keselamatan yang nak merokok juga dekat situ. Tak lama kemudian, datang sosok lelaki semalam. Pengawal keselamatan tu tergopoh-gapah habiskan rokok dan terus tinggalkan tempat tu. Abang Syukur pula jadi tak tentu arah. Nak berganjak tak boleh sebab sosok tu dah berada dekat sebelah dia. Abang Syukur jeling je tengok sosok tu hidupkan rokoknya. Tiba-tiba Abang Syukur terbau asap rokoknya macam bau kemenyan berselang-seli dengan bau bunga kubur yang memerikkan hidung. Rasa nak menangis, nak menjerit, nak lari semua ada. Dalam 5 minit kemudian, sosok tu hilang macam tu je sambil tinggalkan bau yang amat meloyakan tekak. Dalam keadaan masih menggigil, Abang Syukur nyalakan sebatang rokok untuk tenangkan fikiran. Pengawal keselamatan yang lari tadi datang semula ke tempat Abang Syukur dan bertanya kenapa tak lari masa sosok tu sampai. Abang Syukur rasa nak tampar je muka pengawal tu, tapi kesian pula. Kata pengawal, sosok yang merokok tadi adalah seorang mandu India yang mati sebab terjatuh dari tingkat 4 masa pembinaan bangunan hospital ni dulu. Dan tempat Abang Syukur merokok ni lah tempat terakhir mayat mandu tu diletakkan sebelum dibawa ke bilik mayat. Lepas habis hisap rokok dan dengar cerita pengawal tu, Abang Syukur naik ke nenek bilik semula. Masa Abang Syukur masuk dalam bilik nenek, dia tengok Bibik macam ketakutan. Lepas nampak Abang Syukur masuk, Bibik terus cakap dia nak duduk dekat stesen nurse malam ni. Kalau ada apa-apa, panggil dia dekat situ. Bibik terus keluar dari bilik nenek dalam keadaan yang tergesa-gesa. Abang Syukur jadi heran dengan kelakuan Bibik tu, tapi Abang Syukur rasa mungkin dia fobia dengan hospital sebab tu dia jadi macam tu. Jadi Abang Syukur biarkan je. Lepas tu Abang Syukur tengok TV nak hilangkan rasa mengantuk. Masa tengah tengok TV tu, tiba-tiba Abang Syukur terdengar macam ada seseorang flash dalam bilik air. Abang Syukur terus bangun menuju ke dalam bilik air. Bila buka pintu, tak ada sesiapa dalam bilik air tu. Lantai bilik air tu pun kering. Abang Syukur tutup balik pintu bilik air. Sebelum duduk ke sofa semula, Abang Syukur betulkan selimut nenek. Masa tengah betulkan selimut nenek tu, tiba-tiba Abang Syukur terasa ada tangan usap bahu belah kanan dia. Cepat-cepat Abang Syukur toleh, tapi tak ada sesiapa. Ada dinding je dekat situ. Abang Syukur terus rasa seram dan cuba tenteramkan diri. Tapi perasaan takut makin kuat sebab Abang Syukur rasa macam diperhatikan je dalam bilik tu. Nak hilangkan rasa takut, Abang Syukur keluar merokok dekat tangga kecemasan je. Masa tu lebih kurang pukul 3 pagi. Abang Syukur menuju ke tangga kecemasan yang bertentangan dengan jalan masuk ke bilik nenek. Bila Abang Syukur buka je pintu tangga kecemasan tu, dia nampak ada seseorang tengah duduk dekat anak tangga. Abang Syukur panggil dia Abang A je. Dia adalah pesakit sebelah bilik nenek. Lega rasanya sebab ada kawan. Abang Syukur tegur Abang A ni. Dia menjawab, cuma Abang Syukur perasan dia je yang mulakan perbualan, bukan Abang A. Abang Syukur ingat mungkin orang sakit memang perangai macam ni kot. Mereka berdua terus berbual hinggalah Abang A minta diri sebab dia kata dia nak bersiap-siap nak pulang pagi nanti. Abang Syukur terus hisap rokok sampai nak dekat pukul 4 pagi. Lepas hisap rokok, Abang Syukur nak balik semula ke bilik nenek. Masa dia lalu depan bilik Abang A, dia nampak ada sekumpulan nurse dan pembantu jururawat tengah tutup satu susuk tubuh atas katil dengan kain putih. Abang Syukur terus ke stesen nurse nak bertanya pasal tu dan jawapan nurse tu membuatkan Abang Syukur terperanjat sebab Abang A diisytiharkan meninggal dunia pada pukul 3.15 pagi tadi. Kalau dia meninggal dunia pukul 3.15 pagi tadi, habis yang berbual dengan Abang Syukur ni siapa? Abang Syukur mula rasa meremang, tapi dia kena beranikan juga untuk jaga nenek dekat hospital tu. Abang Syukur masuk semula dalam bilik nenek dan terus buka lampu tanpa hiraukan nenek yang tengah tidur tu. Selang seminit, sebab rasa kesian, Abang Syukur tutup persekitaran katil nenek dengan tirai supaya tak ganggu dia tidur dengan silauan lampu bilik. Buat sementara, Abang Syukur rasa aman. Subuh tiba, Bibik dah berani masuk bilik untuk bersihkan diri dan solat. Lepas Bibik solat, Abang Syukur bagi dia duit untuk beli sarapan dekat kantin dan belikan sarapan juga untuk nurse yang berjaga malam tadi. Tak lama kemudian, nurse masuk bilik nenek nak ambil data untuk rujukan laporan pada nurse shift siang. Abang Syukur tanya tentang Abang A.
nurse cakap dari pukul 1 pagi Abang A dah nazak dan akhirnya diisytiharkan meninggal dunia pukul 3.15 pagi akibat kompilasi jantung. Dipendekkan cerita, giliran Abang Syukur jaga nenek diambil alih oleh Pok Su. Abang Syukur balik berehat. Pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai ke hospital. Macam semalam, Bibik tak nak duduk dalam bilik nenek. Dia sanggup duduk depan stesen nurse je. Abang Syukur masih tak tahu kenapa. Macam pagi semalam, Abang Syukur hidupkan semua lampu. Katil nenek dia tutup dengan tirai untuk elakkan dia silau. Sebelum Abang Syukur tutup dengan tirai, dia tengok nenek betulkan selimut dan sekali lagi dia terasa ada usapan dekat bahu kanan. Cepat-cepat Abang Syukur tutup tirai dan duduk tengok TV. Masa tengah asyik tengok TV tu, dari hujung mata Abang Syukur nampak tirai nenek bergerak macam ada seseorang tengah lalu. Cepat-cepat Abang Syukur tengok kipas, tapi kipas tak bergerak. Abang Syukur terus buka tirai dan tengok nenek tengah baring. Nenek adalah seorang pesakit bedridden. Tak mungkin dia boleh bangun tanpa bantuan orang lain. Sekarang Abang Syukur berbelah bagi, nak tutup lampu dan buka tirai atau terus buka lampu dan biarkan tirai tu tutup katil nenek. Abang Syukur buat keputusan untuk tutup lampu dan buka tirai. Suasana terus jadi seram dalam bilik nenek tu. Tak lama kemudian Abang Syukur keluar hisap rokok dekat tangga kecemasan. Masa tengah hisap rokok tu, Abang Syukur dengar pintu tangga kecemasan dibuka dan ditutup. Lepas tu dengar tapak kaki melangkah naik ke atas. Semakin lama semakin dekat bunyinya. Rupanya seorang pengawal keselamatan. Dia lalu tepi Abang Syukur. Abang Syukur tegur dia, tapi pengawal keselamatan tu tak menjawab. Terus je naik ke atas dan tutup pintu. Lepas hisap rokok, Abang Syukur masuk bilik nenek, buka semua lampu dan tutup tirai katil nenek. Pukul 3 pagi, Abang Syukur turun ke bawah nak hisap rokok. Keluar dari lift, dia terserempak dengan 2 orang pengawal keselamatan yang tengah duduk dekat stesen depan lift. Abang Syukur tegur lah dan kata dia sombong. Tadi tegur dekat tangga kecemasan tak menjawab. Mereka berdua saling berpandangan. Lepas tu mereka cakap, mereka tak meronda sorang-sorang dekat tangga kecemasan. Mereka meronda berdua guna lift dari tingkat atas turun ke tingkat bawah dan cuma buka pintu kecemasan untuk pastikan ada sesiapa atau tak je dekat sana. Dan tingkat 4 adalah tingkat terakhir mereka periksa. Pintu bumbung tu mereka tak buka sebab tak ada kunci. Maintenance je yang pegang kunci pintu naik ke bumbung tu. Habis tadi, siapa yang naik ke atas? Abang Syukur buat keputusan duduk je dekat tempat pengawal keselamatan tu sampai subuh. Macam biasa, bila dah subuh, barulah Bibik berani masuk dalam bilik nenek untuk bersihkan diri dan solat. Hari ni, siangnya, Abang Syukur kena balik KL sebab ada urusan dan akan balik semula malam ni ke hospital untuk jaga nenek. Lepas bersihkan diri, Abang Syukur terus ke perhentian bas dan menuju ke KL. 4 jam dalam perjalanan, Abang Syukur dapat tidur untuk rehatkan diri. Pukul 7 malam, Abang Syukur bertolak dari KL. Dalam perjalanan tu, Pok De telefon. Malam ni dia akan jaga nenek sebab kesiankan Abang Syukur. Lega rasanya, sekurang-kurangnya dapatlah Abang Syukur rehatkan badan. Esok siangnya, Abang Syukur, Abah, Pok De, Pakcik dan beberapa orang lagi sarapan bersama-sama. Pok De kata Bibik nak berhenti kerja sebab tak sanggup jaga nenek waktu malam dekat hospital. Katanya dia takut sebab dia nampak ada sosok wanita duduk atas katil nenek. Maka terungkaplah rahsia kenapa Bibik selalu ketakutan kalau berada dalam bilik nenek. Abah suruh bagi allowance pada Bibik sebab jaga nenek setiap hari selain gaji bulanan dia. Pok De pula cerita pengalaman dia malam tadi masa jaga nenek. Dia rasa cukup tak selesa berada dalam bilik nenek tu. Kata Pok De, dalam pukul 2 pagi, dia masuk bilik air. Masa dalam bilik air tu, dia dengar suara nenek macam tengah berbual dengan seseorang. Bila keluar, dia tengok nenek tengah tidur. Pok De ingat mungkin dia salah dengar atau dengar suara TV, jadi dia biarkan je. Pok De sambung tidur semula. Dalam pukul 4 lebih pagi, dia terbangun sebab terasa macam ada tangan tampar kaki dia sampai dia terbangun. Pok De tunjukkan betis kaki dia yang berbirat warna merah macam terbakar. Tak banyak cakap, dia bangun terus keluar bilik dan duduk berbual dengan nurse dekat stesen sampai pagi. Hari Abang Syukur berada dekat KL tu, ramai datang melawat nenek. Mak Teh, Pak Ndak dan cucu-cucu nenek yang lain. Pak Ndak beli radio bacaan ayat Quran untuk dimainkan dalam bilik nenek. Bila Pok De ceritakan tentang radio tu, Abah cakap jangan mainkan radio tu tanpa henti sebab akan mengundang lebih banyak kejadian aneh. Sebab
akan ada yang kepanasan. Abang Syukur protes jugalah sebab kalau pasang ayat-ayat suci dah tentu suasana akan lebih tenteram. Abah dan Ami Ahmad hanya tersenyum sambil berkata, Abang Syukur akan jumpa nanti benda tu. Lepas sarapan, mereka pergi hospital ramai-ramai. Sampai dekat hospital, ramai anak cucu dalam bilik nenek datang melawat. Lepas lawat nenek, Abang Syukur balik rumah nak berehat. Malam nanti nak kena jaga nenek. Macam biasa, pukul 9 malam Abang Syukur sampai ganti pokda. Sebelum pokda balik, dia bisik ada sosok perempuan dekat katil nenek. Bila Abang Syukur tengok, tak ada apa-apa pun. Mungkin pokda nak bergurau sebab pokda memang kuat bergurau. Walaupun sebenarnya Abang Syukur dah rasa takut. Kemudian Abang Syukur pasang radio Ruqyah tu. Baru dia nak duduk, nenek panggil dan bertanya, dah makan ke belum? Dan mereka pun berbual. Masa tengah berbual tu, tiba-tiba radio tu mati sendiri. Abang Syukur tengok, nenek hanya tersenyum sambil berkata, dah rosak Ya kot. Kemudian mereka teruskan perbualan. Tiba-tiba nenek palingkan muka ke kiri dan tersenyum. Lepas tu dia pegang pergelangan tangan Abang Syukur sambil tatap wajah dia sambil tersenyum sinis. Kemudian nenek cakap dia dah mengantuk dan suruh Abang Syukur matikan lampu. Lepas matikan lampu, serta-merta suasana dalam bilik tu bertukar jadi seram. Abang Syukur terus keluar bilik nak pergi merokok. Masa tengah tunggu lift, Abang Syukur rasa macam ada orang tengah tunggu lift juga dengan dia. Bila dia perhatikan sekeliling, tak ada orang dekat situ. Abang Syukur tunggulah lift dalam keadaan yang tak selesa. Bila lift sampai je, Abang Syukur terus masuk dan tekan butang G. Masa dalam lift tu, hujung mata Abang Syukur nampak satu sosok wanita sambil tundukkan kepala dekat sudut lift dan tercium bau bunga macam bau bunga melo. Masa tu Tuhan je yang tahu betapa takutnya Abang Syukur. Lift terasa macam tak bergerak. Panik dan takut bercampur bau. Akhirnya lift sampai ke G. Pintu tak sempat buka, Abang Syukur dah meluru keluar dengan harapan ada pengawal keselamatan dekat stesen mereka. Tapi tak ada seorang pun dekat situ. Mungkin mereka pergi meronda sebab waktu tu dah pukul 11 malam. Abang Syukur berani merokok dekat pintu masuk je. Tak lama kemudian 2 orang pengawal sampai. Bila tengok muka Abang Syukur nampak pucat dan ketakutan, mereka tanya apa yang berlaku. Abang Syukur terus ceritakan apa yang terjadi. Kemudian Abang Syukur terus duduk dekat situ sampai pukul 12 malam. Lepas tu dia keluar beli makanan dan minuman. Lepas beli barang, Abang Syukur terus duduk dekat pengawal keselamatan sampai ke subuh. Maknanya malam tadi dia tak jaga nenek tapi jaga pengawal keselamatan sebab terlampau takut. Pok Su sampai, baru Abang Syukur naik ke bilik nenek. Yang hairannya, radio tu terpasang lagi. Padahal malam tadi Abang Syukur tinggalkan dalam keadaan yang mati. Dalam keadaan terpinga-pinga tu, Abang Syukur ambil beg dan terus balik ke rumah. Dalam pukul 12 tengah hari, masa Abang Syukur tengah tidur, pokda telefon. Dia cakap bibik dah lari lepas bagi alasan nak pergi bank kirim duit pada keluarganya. Abang Syukur bangun terus bersiap, terus pergi hospital jumpa pokda. Kebetulan Mak Teh pun ada dalam bilik nenek. Mak Teh setuju pinjamkan bibik dia sementara nak cari pengganti bibik yang lari tu. Lepas berbual dengan pokda dan Mak Teh, Abang Syukur terus balik dan berehat untuk giliran dia jaga nenek malam nanti. Pukul 9 malam, Abang Syukur datang hospital sambil bawa makanan untuk bibik nombor 2 ni lah dan nurse sebagai tanda terima kasih. Masa bibik 2 ni tengah makan, Abang Syukur berbual dengan nenek. Masa berbual tu, tiba-tiba terdengar bunyi air paip dalam bilik air. Bibik 2 ni bangun, masuk bilik air nak tutup paip. Bila keluar, muka bibik nampak macam terpinga-pinga. Bila ditanya kenapa, dia cakap tak ada pun paip air yang terbuka. Dengan selamba dia kata, biasalah rumah sakit. Nenek tanya, mana bibik lama sebab dia tak suka bibik nombor 2 ni. Mungkin nenek tak biasa lagi dengan bibik baru ni. Abang Syukur cakap bibik lama balik kampung sebab ada urusan keluarga. Nanti dia datanglah balik. Tapi nenek langsung tak percaya. Nenek kata bibik lama tu sebenarnya takut. Abang Syukur hanya mengiyakan je lah dalam hati sebab memang betul bibik lama tu lari sebab takut. Lepas bibik 2 ni habis makan, Abang Syukur panggil dia keluar bilik dan bagi tahu perangai nenek yang cerewet, marah dan tak suka dengan sesiapa termasuk anak cucu sendiri. Dia hanya akan bercakap dengan Abah, pokda, Pok Su dan Abang Syukur je. Selain dari itu, nenek buat endah tak endah je dan jangan ambil hati. Kemudian mereka berdua masuk semula dalam bilik nenek. Abang Syukur tutup lampu utama, buka TV untuk bibik 2 ni tengok, hilangkan bosan dan pesan kalau nak tidur, tidur je. Kalau ada apa-apa, telefon cepat sebab Abang Syukur nak keluar. Baru je Abang Syukur nak keluar bilik, tiba-tiba nenek suruh matikan TV sebab bising, ganggu dia nak tidur. Padahal sebelum-sebelum ni kalau Abang Syukur tengok TV, dia tak pernah bersuara pun.
Dia dah buat perangai protes tak suka bibik nombor 2 ni, kata Abang Syukur dalam hati. Abang Syukur pun matikan TV dan suruh bibik 2 ni bersabar. Lepas tu dia keluar menuju ke bandar nak minum. Baru je Abang Syukur pesan makanan, tiba-tiba bibik telefon. Dia kata nenek tengah marah-marah, suruh bibik ni matikan radio Ruqyah tu. Bibik tak berani nak tutup sebelum minta kebenaran dari Abang Syukur. Abang Syukur suruh bibik matikan je lah. Dalam pukul 12 malam, sekali lagi bibik 2 ni telefon. Bibik cakap nenek bangun, duduk dan terus marah dia. Bila dengar ayat bangun dan duduk, Abang Syukur tanya, betul ke? Bibik cakap betul. Mustahil sebab nenek pesakit bedridden. Cepat-cepat Abang Syukur balik ke hospital. Bila sampai dekat hospital, Abang Syukur parking kereta dan terus ke lift nak naik ke tingkat 4 bilik nenek. Masa Abang Syukur dekat depan lift, pengawal bertanya, bukan abang dah naik baru kejap tadi ke? Bila abang turun? Abang Syukur diam je tak menjawab dan terus naik ke lift. Sampai bilik nenek, Abang Syukur tengok nenek tidur. Abang Syukur tanya bibik bila dia duduk dan bila dia baring. Bibik cakap nenek baring dalam 5 minit tadi. Lepas tu Abang Syukur suruh bibik 2 ni duduk depan stesen nurse je malam ni, biar dia duduk dalam bilik. Dalam pukul 2 pagi, seorang pengawal keselamatan datang bilik nenek dan bagi tahu Abang Syukur tak tutup lampu kereta dia. Bila sampai dekat kawasan parking, mereka tengok lampu kereta tak terbuka pun. Mereka berdua jadi bingung dan kembali ke bangunan hospital semula. Sambil isap rokok depan pintu masuk, Abang Syukur tanya tentang pengawal tu nampak dia naik lift sebelum Abang Syukur naik tadi. Pengawal tu kata sebelum Abang Syukur naik, ada sosok seorang lelaki yang sama muka dengan Abang Syukur naik. Bila mereka tegur, sosok tu tak menjawab dan mereka bertambah seram bila kali kedua mereka tegur Abang Syukur yang betul ni, tapi masih tak menjawab. Habis merokok, Abang Syukur naik semula ke bilik nenek dan tunggu sampai Pok Su sampai. Abang Syukur pun balik. Dalam perjalanan balik, Pok dia telefon. Dia cakap Abah ajak sarapan dengan beberapa orang lain. Lepas bersiap, Abang Syukur keluar semula untuk sarapan dengan Abah dan beberapa orang yang lain. Mereka bersarapan sambil cerita tentang nenek. Abang Syukur diam je. Dia tak cerita apa yang bibik 2 alami malam tadi. Pok dia kata malam tadi dekat rumah nenek ada sesuatu dalam bilik nenek, tapi Pok dia tak berani nak tengok. Cuma pagi tadi bila dia buka pintu bilik nenek bersepah macam orang tengah cari sesuatu. Pok dia cadangkan petang ni bibik 2 tu kemas bilik nenek. Malam ni biar Pok dia dan Abang Syukur sama-sama jaga nenek. Abang Syukur tahu Pok dia dalam ketakutan sebenarnya. Lepas sarapan, mereka semua pergi ke hospital. Abang Syukur pergi farmasi beli ubat untuk nenek dan hantar semula ke hospital. Lepas tu balik rumah untuk berehat. Pukul 9 malam, Abang Syukur sampai hospital. Pok dia dah ada dekat stesen tengah berbual dengan nurse. Abang Syukur terus masuk bilik nak tengok keadaan nenek. Nenek masih belum tidur. Abang Syukur berbual kejap sambil bergurau. Nenek pesan, kalau nak keluar minum nanti tutup lampu bilik dulu. Tak lama kemudian, nenek tertidur. Abang Syukur bangun, matikan lampu dan ajak Pok dia pergi minum. Sampai dekat tingkat G, ada 2 pengawal keselamatan, seorang pengawal baru. Lepas berkenalan dan ambil pesanan dari mereka, Abang Syukur dan Pok dia pun keluar. Dalam pukul 12 malam, mereka balik semula ke hospital sambil bawa pesanan 2 pengawal keselamatan tadi. Kemudian, mereka naik ke bilik nenek. Tak ada apa yang berlaku. Nenek tengah tidur lena. Pukul 2 pagi, Pok dia ajak Abang Syukur turun hisap rokok. Abang Syukur tak terasa nak merokok masa tu. Pok dia pun pergilah seorang turun bawah hisap rokok. Lepas Pok dia keluar, tiba-tiba nenek panggil Abang Syukur. Abang Syukur tolehlah ke katil, tapi nenek tengah tidur. Kemudian Abang Syukur bangun nak periksa nenek dah tidur ke belum. Lepas pastikan nenek memang dah tidur lena, Abang Syukur duduk semula. Baru je nak duduk, terdengar suara nenek panggil, "Abang." Nama panggilan Abang Syukur. Abang Syukur toleh. Nenek masih tidur lagi. Lepas tu Abang Syukur tarik kerusi dekat dengan katil nenek, betul-betul sebelah muka nenek. Abang Syukur tengok je muka nenek yang tengah tidur lena tu. Lepas puas hati yang nenek betul-betul dah tidur, Abang Syukur tengok TV. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi, "Abang." Kali ni Abang Syukur bangun, terus buka lampu dan tarik tirai supaya katil nenek terlindung dari cahaya lampu. Abang Syukur tutup TV dan buka radio Ruqyah untuk tenteramkan suasana. Tak lama kemudian, Pok dia telefon suruh Abang Syukur turun ke bawah. Abang Syukur dah memang tengah rasa seram, terus dia turun bawah. Sampai dekat bawah, Abang Syukur tengok muka Pok dia pucat lesi. Abang Syukur tanyalah kenapa. Pok dia kata, "Esok pagilah aku cerita." Mereka isap rokok sampai subuh dekat situ. Sebab bila Abang Syukur ajak Pok dia naik ke atas, dia tak nak. Mereka naik bila tarhim subuh kedengaran. Sampai bilik nenek, Abang Syukur pelik. Sebab sebelum turun tadi, radio Ruqyah tu dipasang. Bila masuk,
radio tu dah tertutup. Lampu bilik pun dah dipadamkan. Mungkin nurse yang ambil data tutup lampu tu. Pok Su sampai. Abang Syukur dan Pok De balik. Sebelum balik, mereka singgah sarapan dulu. Masa itulah Abang Syukur tanya apa yang jadi malam tadi. Kata Pok De, masa dia nak naik ke bilik nenek semula, dia tunggu lift. Bila pintu lift terbuka je, dia nampak ada pocong dalam lift tu. Tenung je Pok De yang nak melangkah masuk. Dengan pantas, Pok De lari ke pintu keluar. Waktu tu sepatutnya ada 2 pengawal dekat situ, tapi tak ada mereka. Mungkin mereka pergi meronda. Sebab tu dia telefon Abang Syukur. Lepas sarapan, mereka balik ke rumah masing-masing. Abang Syukur rehatkan diri untuk giliran malam nanti. Malam tu, Abang Syukur seorang je yang jaga nenek sebab Pok De demam. Mungkin demam terperanjat nampak pocong dalam lift malam semalam. Macam biasa, pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai hospital. Lepas Pok Su balik, Abang Syukur berbual dengan nenek kejap sampai nenek tertidur. Macam malam semalam, nenek suruh Abang Syukur tutup lampu. Lepas tutup lampu, Abang Syukur minum dan balik semula ke bilik nenek pukul 12 malam. Nenek tengah tidur. Abang Syukur buka TV dan cuba untuk tidur. Dalam setengah jam bila mata dah mula rasa mengantuk, tiba-tiba terdengar nenek panggil. Abang Syukur toleh. Nenek tengah tidur. Beberapa kali nama Abang Syukur dipanggil, tapi dia buat tak tahu je sebab Abang Syukur tahu yang panggil tu bukan nenek. Lama kelamaan, suasana kembali tenang semula. Abang Syukur pun terlelap. Dalam pukul 3-4 pagi macam tu, Abang Syukur terbangun bila terdengar tingkap bilik dekat bilik air tu kena ketuk berulang kali. Tok 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 tok. Abang Syukur bangun dan cuba dengar betul-betul. Sebab bilik nenek ni dekat tingkap 4. Mustahil ada orang boleh ketuk tingkap tu. Tok 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 tok. Abang Syukur terus bangkit dari kerusi menuju ke tingkap yang kena ketuk tu. Bila dia tengok, dekat tingkap tu ada tapak tangan melekap. Tangan tu sangat pucat, tapi nampak tangan je lah. Masa tengah tengok tingkap tu, tiba-tiba air dalam bilik air terbuka. Abang Syukur biarkan air paip tu terbuka sebab dia tak berani nak ke bilik air tu. Tingkap tu dekat dengan pintu bilik air. Tak cakap banyak, Abang Syukur terus keluar bilik menuju ke stesen nurse. Tapi tak ada seorang pun dekat situ. Suasana terasa sangat sepi. Kemudian Abang Syukur duduk dekat kerusi depan stesen nurse dan tertidur sampai dikejutkan oleh Pak Su pagi tu. Pak Su tanya kenapa tidur dekat depan stesen nurse tu. Abang Syukur hanya tersenyum je. Pagi tu Abang Syukur sarapan dengan Abah dan beberapa orang lagi. Abah suruh Abang Syukur tengok Pok De yang tengah sakit sebelum balik rumah. Sampai rumah nenek, Abang Syukur tengok muka Pok De macam orang kurang tidur. Memang betul, Pok De tak tidur sebab masih terbayang wajah pocong yang dia jumpa dalam lift malam tu. Kemudian Abang Syukur telefon Ami Ahmad untuk teman dan rukiah Pok De sebab Ami Ahmad ni pandai dalam merawat orang kena penyakit mistik ni. Lepas Ami Ahmad sampai, Abang Syukur balik ke rumah berehat. Pukul 9 malam, Abang Syukur sampai hospital macam biasa. Tapi malam ni bila masuk je bilik nenek, Abang Syukur rasa tak selesa. Lepas berbual sampai nenek tertidur, Abang Syukur keluar minum dan bercadang tak nak balik semula ke hospital malam ni. Sebelum keluar, Abang Syukur bagi tahu nurse yang bertugas malam ni dia tak jaga nenek dengan alasan ada kerja. Kalau ada apa-apa, telefon je. Lepas tu Abang Syukur terus menuju ke parking kereta. Puas dia cuba hidupkan enjin kereta, tapi tak nak hidup juga. Tak lama kemudian, datang 2 pengawal keselamatan bertanya dan mereka cuba membantu, tapi tetap sama juga. Akhirnya, Abang Syukur terpaksa bermalam dekat hospital tu. Cuma dia tak masuklah ke bilik nenek. Dia tunggu dekat ruangan menunggu sampai pukul 4 pagi. Masa pengawal tengah buat rondaan, Abang Syukur naik ke bilik nenek. Bila tengok nenek tengah tidur, Abang Syukur nak tidur juga sebab dah terlalu mengantuk. Baru je nak lelapkan mata, tiba-tiba Abang Syukur terasa macam ada seseorang dalam bilik tu dengan dia. Abang Syukur perhati je. Ada seseorang tengah berdiri dekat hujung bilik sambil tengok dia. Tanpa buang masa, Abang Syukur terus keluar dari bilik nenek dan duduk depan stesen nurse sampai tarhim subuh kedengaran. Lepas tu dia masuk semula bilik nenek dan tercium bau yang sangat wangi bila buka pintu bilik. Abang Syukur buka lampu, nenek dah bangun. Mereka berbual sampai Pok Su datang dan Abang Syukur balik ke rumah. Malam tu macam biasa, lepas ambil alih tugas jaga nenek, mereka berbual macam biasa sampailah nenek tertidur. Lepas tu Abang Syukur tengok TV. Tak lama kemudian, terdengar bunyi bising dekat luar bilik. Masa tu jam lebih kurang pukul 10 lebih malam. Abang Syukur pun keluarlah nak tengok apa yang jadi. Bilik pesakit depan bilik nenek ni dah ramai ahli keluarga mereka datang. Abang Syukur tanya salah seorang dari mereka. Katanya mak mereka baru meninggal dunia. Lepas ucap takziah, Abang Syukur turun bawah nak pergi merokok. Abang Syukur pergi merokok tak lama sebab tak nak naik lift dalam suasana sepi hospital tu. Sampai tingkat bilik nenek, masih ramai lagi orang berkumpul depan bilik tersebut. Abang Syukur terus masuk
masuk dalam bilik nenek. Akhirnya keriuhan orang-orang dekat luar tu beransur-ansur hilang. Abang Syukur mula rasa mengantuk. Lepas tengok nenek dan betulkan selimut dia, Abang Syukur tutup lampu utama dan terus rebahkan diri atas kerusi malas sambil tengok TV sampai tertidur. Tak tahu dah berapa lama Abang Syukur ni tidur. Tiba-tiba kaki dia terasa sakit sangat, macam ada sesuatu yang berat tindih sampai tak boleh bergerak. Bila Abang Syukur buka mata, Allahu Akbar! Ada satu lembaga tengah duduk mencangkung atas kepala lutut. Pandang dia sambil tersengih. Wajahnya sangat buruk dan baunya sangat meloyakan. Bila lembaga tu nak dekatkan mukanya dengan muka Abang Syukur, masa itulah Abang Syukur dah tak ingat apa-apa. Dunia terasa gelap. Abang Syukur terus pingsan dalam ketakutan hingga Pak Su sampai lepas subuh. Lepas Pak Su sampai, kejut Abang Syukur terus bangun, basuh muka dan tinggalkan bilik nenek tanpa bersuara. Pukul 9 malam, macam biasa, Abang Syukur dah sampai ke hospital. Lepas berbual dengan nenek sampai dia tertidur, Abang Syukur tengok TV. Suasana malam tu berbeza sikit dengan malam-malam sebelumnya. Sama ada perasaan tu disebabkan Abang Syukur takut atau memang suasana malam tu macam tu. Tapi sebelum sampai hospital tadi, memang perasaan Abang Syukur ada sedikit goyah. Rasa macam tak nak jaga nenek, tapi paksa juga sebab tak sampai hati nak tinggalkan nenek seorang diri. Dalam keadaan fikiran bercelaru dan perasaan tak selesa tu, akhirnya Abang Syukur tertidur. Tak tahu berapa lama dia dah tertidur, Abang Syukur terjaga bila terdengar suara nenek macam tengah berbual dengan seseorang. Abang Syukur tengok katil nenek dan macam malam sebelumnya, nenek tengah duduk berbual dengan sosok yang Abang Syukur tak nampak. Disebabkan dah pernah lalui peristiwa tu, Abang Syukur biarkan je dan buat keputusan nak turun bawah merokok. Masa lalu dekat stesen nurse, ada seorang nurse tegur dan bertanya siapa yang datang melawat tadi. Abang Syukur pelik dan tanya bila dan berapa orang. Nurse tu cakap dalam pukul 11 malam tadi ada seorang wanita masuk bilik nenek. Wanita separuh baya dan nurse tu tak pasti bila wanita tu beredar. Abang Syukur tengok jam. Dah pukul 2 pagi. Itu kawan nenek, kata Abang Syukur sebelum tinggalkan stesen nurse tu. Sampai dekat lift, ada seorang pengawal yang Abang Syukur biasa berbual tengah tunggu lift juga nak turun. Tapi bila Abang Syukur tegur, pengawal tu tak menjawab. Mungkin dia tengah mengelamun kot. Lift sampai. Bila pintu lift buka, Abang Syukur masuk diikuti pengawal tu. Abang Syukur tekan butang G dan terdengar suara pengawal tu suruh tekan butang 1. Abang Syukur pun tekan butang 1 dan bila Abang Syukur toleh ke arah pengawal tu, rasa nak terputus jantung ketakutan sebab pengawal tu dah bertukar jadi pocong dengan kainnya yang lusuh bertanah, muka hitam macam terbakar, matanya bolong sebelah, anak mata sebelah lagi pula macam nak jatuh. Pandang je Abang Syukur yang jaraknya hanya sebahu je. Abang Syukur terus palingkan muka semula dan berharap dia pingsan dekat situ sambil baca apa saja ayat yang terlintas di fikiran. Dari tingkat 4 ke tingkat 1 terasa lama sangat. Sampai dekat tingkat 1, pintu lift terbuka. Pocong tu keluar melayang menebusi pintu lift sambil tinggalkan bau yang sangat busuk. Baru Abang Syukur tahu yang pocong melayang, bukan meloncat. Sampai dekat tingkat G, Abang Syukur yang tengah menggigil ketakutan terus duduk dekat kawasan menunggu tanpa tegur pengawal yang berada dekat stesen pengawal tersebut. Tak lama kemudian, salah seorang pengawal tu datang sambil bawa air panas dan bertanya apa jadi. Abang Syukur diam je. Lepas tu Abang Syukur pergi merokok dan mula rasa tak sihat. Lepas isap rokok, Abang Syukur suruh 2 pengawal tu hantar dia ke tingkat 4. Sampai dekat stesen nurse tingkat 4 tu, Abang Syukur minta nurse tu periksa badan dia sebab Abang Syukur rasa macam nak demam. Lepas ambil suhu, memang betul Abang Syukur demam tinggi. Lepas makan ubat, Abang Syukur masuk bilik nenek dan tidur sampai pagi. Hari tu, satu hari Abang Syukur demam panas. Petang tu, Abah telefon ajak pergi minum petang. Dalam keadaan demam, Abang Syukur sampaikan juga hajat Abah tu. Mereka jumpa dekat tempat biasa. Bila sampai, Pak De, Ami Ahmad, Pak Habib dan beberapa orang lain dah ada dekat sana. Bila duduk dekat sebelah Abah, terus dia tanya kenapa boleh demam. Abang Syukur terus ceritakan apa yang terjadi malam tadi. Pak De mencelah. Dia bagi tahu sebab itulah kenapa dia tak nak jaga nenek waktu malam lagi. Ami Ahmad nasihatkan malam ni jangan jaga nenek dulu sebab keadaan Abang Syukur yang kurang sihat akan memudahkan benda-benda gaib ni buat macam-macam. Lebih parah lagi, boleh kena rasuk. Lepas minum petang, mereka semua menuju ke hospital. Sampai dekat hospital, Abang Syukur pergi ke stesen nurse untuk minta nurse shift siang bagi tahu nurse shift malam yang malam ni
tak ada sesiapa jaga nenek sebab Abang Syukur masih kurang sihat lagi. Lepas tu Abang Syukur masuk bilik nenek dan berbual kejap. Tak lama kemudian mereka semua balik. Malam tu masa Abang Syukur tengah tidur, tiba-tiba telefon dia berbunyi. Hospital telefon, suruh Abang Syukur datang segera ke hospital. Cepat-cepat Abang Syukur bersiap dan terus ke hospital. Bila sampai dekat hospital, Abang Syukur terus pergi ke stesen nurse dan bertanya apa yang jadi dan kenapa suruh dia datang ke hospital waktu macam tu. Jam dah pukul 2.30 pagi masa tu. Nurse dekat meja stesen tu terlopong tengok Abang Syukur. Sampai terpaksa Abang Syukur hayunkan tangan dekat muka dia. Barulah nurse tu tersedar. Abang Syukur tanya balik, tapi nurse tu tak menjawab. Dia terus bangun menuju ke ruang pantry, panggil nurse yang lain. 3 nurse lain keluar dari pantry. Nurse yang tadi bercakap dengan rakan tugasnya sambil tunjuk ke arah Abang Syukur. Salah seorang nurse datang dekat stesen dan bertanya, "Kenapa encik?" Abang Syukur yang masih bingung tanya semula kenapa telefon suruh datang hospital pagi-pagi buta macam ni. Nurse tu cakap tak ada sesiapa yang telefon Abang Syukur sebab mereka tahu Abang Syukur tengah jaga nenek sekarang. Kemudian nurse tu suruh Abang Syukur periksa nombor yang telefon tadi. Abang Syukur pun buka history call. Panggilan terakhir yang dia terima adalah panggilan dari Abah masa ajak minum petang tadi. Lepas tu Abang Syukur tanya mana diri dia yang nurse tu nampak tadi. Mereka serentak toleh ke arah bilik nenek. Salah seorang nurse tu kata masa pertukaran shift tadi, ada nurse bagi tahu yang Abang Syukur tak jaga nenek malam ni sebab tak sihat. Tapi mereka pelik bila nampak Abang Syukur melintas depan stesen nurse menuju ke bilik nenek dalam pukul 10 malam tadi. Mereka fikir mungkin Abang Syukur dah sihat dan buat keputusan nak jaga nenek. Mereka nampak Abang Syukur masa ambil data nenek dalam pukul 11 tadi. Tapi Abang Syukur masa tu tak kata apa-apa, hanya duduk atas kerusi malas tengok TV. Mereka ingat mungkin Abang Syukur tak ada mood. Sebab itulah mereka terperanjat bila Abang Syukur datang dan bertanya tadi. Kemudian Abang Syukur ajak nurse tu semua pergi ke bilik nenek. Abang Syukur jenguk dulu dari kaca pintu. Kemudian dia tolak pintu bilik nenek perlahan-lahan. Tapi tak ada sesiapa dalam bilik kecuali nenek dan TV masih terpasang lagi. Mereka semua keluar semula dan duduk dekat stesen nurse. Masa mereka tengah duduk dalam kebingungan tu, tiba-tiba datang 2 orang pengawal tengah buat rondaan. Dan 2 orang pengawal tu tiba-tiba berhenti dalam jarak 2 meter dari mereka sambil saling berpandangan. "Bila abang naik?" Itu soalan salah seorang pengawal tersebut. Bila dengar soalan pengawal tu, salah seorang nurse dah macam nak menangis dan beritahu Abang Syukur dari tadi dengan mereka dekat stesen nurse tu. Kata pengawal tu, tadi masa mereka nak naik, mereka berselisih dengan Abang Syukur depan pintu lift nak turun dan mereka nak naik. Sebab tu mereka pelik macam mana Abang Syukur boleh ada dekat stesen nurse padahal dia dah turun tadi. Salah seorang nurse nasihatkan Abang Syukur supaya pergi berjumpa dengan ustaz untuk selesaikan masalah tersebut dan bagi nombor Ustaz A. Akhirnya mereka semua duduk berbual depan stesen nurse, termasuklah 2 pengawal tersebut sampai tarhim subuh berkumandang. Lepas tu Abang Syukur masuk bilik nenek. Nenek dah terbangun. Abang Syukur berbual nenek hingga Pok Su sampai. Pagi tu Abang Syukur telefon Ustaz A. Kebetulan Ustaz A nak keluar ke bandar untuk bersarapan. Jadi Abang Syukur ajak Ustaz A sarapan sama-sama sambil berkenalan dan bercerita. Setengah jam kemudian Abang Syukur sampai ke tempat yang dijanjikan. Mereka berkenalan dan sarapan sama-sama sambil Ustaz A perkenalkan kawan yang dia bawa bernama Pakcik A. Pakcik A ni adalah seorang yang boleh menerawang hal-hal gaib ni. Ustaz A kata dia telah diberitahu oleh Nurse A. Kebetulan Nurse A tu adalah kakak ipar Ustaz A ni tentang kejadian-kejadian aneh yang Abang Syukur alami tentang nenek dan beberapa gangguan kebelakangan ni. Kata Ustaz A, kebanyakan entiti yang Abang Syukur jumpa tu bukan kepunyaan nenek. Itu semua makhluk yang memang dah ada dekat hospital tersebut sebelum nenek dimasukkan ke hospital lagi. Makhluk-makhluk tu ganggu atau jelmakan diri pada Abang Syukur sebab dia ada satu aura yang wangi. Kalau ikutkan kata Pakcik A, aura wangi tu adalah aura yang dah ada dengan Abang Syukur sebab kesilapan dia pada masa remaja dulu. Abang Syukur beritahu Pakcik A, dia dah dirawat dan mata batin dia dah ditutup. Pakcik A hanya tersenyum sambil berkata, walaupun mata batin Abang Syukur dah ditutup, tapi aura wangi tu masih tetap ada dalam diri Abang Syukur sampai dia meninggal dunia. Menurut Ustaz A, kalau nak ruqyah nenek, kena buat beberapa malam. Abang Syukur kata nak minta izin dari Abah dulu dan tanya, kenapa baru sekarang pendamping nenek tu muncul? Selama ni mereka sekeluarga tak nampak nenek buat sesuatu yang pelik menunjukkan yang dia ni ada pendamping.
Pakcik A kata sebenarnya nenek dah buang pendamping dia tu lama dulu. Cuma cara buangnya tak betul dan orang yang bagi pendamping tu tak jujur dengan nenek. Memang nenek dah rasa dia dah buang pendamping dia tu, tapi ada perjanjian lain yang dibuat oleh pemberi pendamping dengan pendamping tersebut. Pendamping tu sepatutnya diturunkan pada cucu perempuan sulung dari anak sulung nenek. Tapi Abang Syukur cucu lelaki sulung dari anak sulung nenek. Sebab itulah nenek ingat pendamping tu betul-betul dah hilang. Abang Syukur teringat cerita arwah mak. Masa dia lahir dulu, nenek lah yang paling gembira sekali. Malah nama Abang Syukur pun nenek lah yang bagi sempena nama abahnya nenek. Dan sejak Abang Syukur lahir, nenek tak benarkan mak dengan abah biarkan Abang Syukur duduk sendirian dekat rumah hinggalah adik kedua dia lahir. Kata Ustaz, hospital ni memang tempat bagi makhluk-makhluk gaib itu berada sebab banyak kematian dan kecelakaan berlaku dari pelbagai jenis manusia. Lepas ni, kalau jumpa sesiapa di hospital yang beragama Islam, bagi salam, terutama dengan nurse yang ada sebab jin kafir atau iblis tak beri salam atau jawab salam kalau berjumpa dengan manusia. Dan selalu baca Bismillah 5 dan Ayatul Kursi bila masuk kawasan hospital. Lepas sarapan, Abang Syukur balik ke rumah untuk berehat. Demam dah mula kebah. Malam tu, lepas bungkus makanan untuk para nurse dan pengawal keselamatan, Abang Syukur pergi hospital dan buat apa yang Ustaz A pesan bila masuk kawasan hospital. Masa bagi bungkusan makanan pada nurse dan pengawal keselamatan, Abang Syukur pesan kepada mereka, lepas ni, kalau nampak dia, bagi salam dulu. Kalau tak jawab, bukan dia lah tu. Mereka semua setuju. Kemudian Abang Syukur menuju ke bilik nenek. Bila buka pintu bilik nenek je, ada satu bau yang kurang enak menerpa lubang hidung, macam bau darah yang tak dibersihkan. Abang Syukur terus buka lampu dan perhati sekeliling bilik nak cari dari mana datangnya bau tersebut. Tapi tak jumpa. Abang Syukur terus keluar pergi stesen nurse dan bertanya, nenek berdarah ke hari ni? Sebab bau darah kuat sangat dalam bilik nenek. Nurse terus masuk bilik nenek, tapi bau darah tu dah hilang. Hanya ada bau ubat-ubat je. Nurse tu berpaling sambil berkata, dia gurau je tu. Lepas tu dia terus keluar. Malam tu tak ada gangguan apa-apa hingga ke subuh. Pagi tu, Abang Syukur telefon Ustaz A nak ajak sarapan sama-sama. Dia suruh Ustaz A bawa Pakcik A sekali sebab ada banyak benda yang Abang Syukur nak tanya. Masa sarapan, Abang Syukur tanya pada Ustaz A dan Pakcik A macam mana nak buang pendamping tu sedangkan nenek tak ada cucu perempuan sulung. Kata Pakcik A, pendamping tu akan secara automatik turun ke cucu perempuan sulung, tapi dah takdir Allah, Abang Syukur jadi cucu sulung. Jadi pendamping tu terpaksa tunggu sampai ada salah seorang keturunan nenek yang sanggup ambil dia, dan perjanjian pendamping dengan pemberi pendamping, salah satunya tak akan ganggu hidup nenek kecuali kalau nenek dah nak meninggal dunia, tapi tak ada sesiapa yang nak ambil pendamping tu. Masalahnya, kata Pakcik A, nenek tak tahu perjanjian antara pendamping dan pemberi pendamping tu. Sebab itulah sekarang nenek susah nak meninggal dunia. Tentang sosok yang sentiasa menyerupai Abang Syukur tu pula, kata Ustaz A, itu adalah hantu raya tak bertuan yang berkeliaran dekat kawasan hospital tu. Hantu raya tu tak akan ganggu Abang Syukur secara fizikal sebab dia bukan tuannya. Pakcik A pula kata bau wangi yang ada pada Abang Syukur itulah yang jadi tarikan pelbagai sosok gaib untuk mendekati Abang Syukur. Dengan kata lain, nak bertuankan Abang Syukur ni. Kalau gagal, makhluk-makhluk ni akan cuba cederakan dia. Abang Syukur pegang prinsip belum pernah ada manusia mati dimakan hantu. Tapi kata Ustaz A, mereka boleh sebabkan kemalangan yang boleh membawa maut. Malam tu macam biasa, masuk bilik nenek, berbual sampai nenek tertidur. Abang Syukur keluar hisap rokok. Sejak beberapa kejadian yang dia alami, Abang Syukur hanya merokok dekat seberang pintu masuk bangunan tu je. Masa tengah galik hisap rokok, datang seorang pemuda tegur Abang Syukur nak hisap rokok dekat situ juga. Kemudian datang salah seorang pengawal pun nak merokok dekat situ. Mereka berbual macam biasa. Pemuda tu kata dia baru sampai sini sebab kemalangan, tengah tunggu saudara mara datang. Abang Syukur dengan pengawal serentak bertanya, kemalangan dengan apa? Dan kenapa macam tak ada kecederaan pun? Pemuda tu hanya diam je, tak menjawab. Abang Syukur dah rasa macam ada sesuatu yang tak kena dan mula jarakkan diri dari pemuda tersebut. Kemudian datang seorang pemandu ambulan yang Abang Syukur rasa nak merokok juga. Dalam jarak semeter,
Tiba-tiba pemandu ambulan tu berhenti dan periksa satu dokumen yang dia bawa dan terus lari tinggalkan mereka. Tak lama lepas tu, walkie-talkie pengawal berbunyi dan arahkan dia segera datang ke stesen pengawal. Abang Syukur dan pengawal yang dengar arahan dari walkie-talkie tu dengan pantas berlari ke arah stesen pengawal depan lift dekat pintu masuk bangunan. Sampai dekat situ, pemandu ambulan dan seorang lagi pengawal dah siap menunggu dan suruh mereka berdua perhati tempat mereka hisap rokok tadi. Pemandu ambulan tu tunjuk dokumen yang ada IC pemuda tersebut. Memang sah, itu adalah pemuda yang sama. Pemandu ambulan tu kata dialah yang bawa pemuda tu tadi dan pemuda tu meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital akibat kemalangan antara motor dan kereta dekat bandar, dan sekarang jasad pemuda tu ada di ruang bilik jenazah. Tunggu ahli keluarga nak tuntut. Tak lama kemudian, pemuda tu hilang perlahan macam kabus. Mereka berempat terlopong saksikan kejadian tu. Tanpa banyak cakap, Abang Syukur terus naik tingkat 4. Bila lalu depan stesen nurse, dah macam guru besar lalu depan murid-murid. Bila para nurse bagi salam, lepas jawab salam, Abang Syukur terus masuk bilik nenek. Bila tengok nenek tidur, Abang Syukur matikan lampu dan buka TV. Macam malam-malam sebelumnya, nenek akan bangun berbual dengan Chandani, sosok yang tak kelihatan. Abang Syukur biarkan je dan keluar duduk depan stesen nurse sambil berbual-bual sampai tarhim subuh berkumandang. Dan Abang Syukur pun pulang setelah tugas dia ambil alih. Sebelah malam, bila Abang Syukur sampai je hospital, nurse bagi tahu hari ni mood nenek tak baik. Dia marah-marah masa nurse nak cuci luka dan tukar pampers tadi. Nenek mengadu sakit setiap kali luka dekat belakang badannya dicuci. Padahal sebelum ni nenek tak pernah bersuara pun. Abang Syukur masuk bilik nenek. Lepas letak barang, Abang Syukur tengok nenek dah tidur dan ada selembar kain hitam diselimut atas badan nenek. Abang Syukur keluar ke stesen nurse dan bertanya tentang kain hitam tu. Nurse A kata kain hitam tu Pakcik A yang letak. Sekarang Pakcik A keluar. Kejap lagi dia datang semula. Abang Syukur masuk ke bilik nenek semula. Niat nak tengok TV sementara tunggu Ustaz A dan Pakcik A sampai. Masa Abang Syukur masuk je dalam bilik, dia nampak nenek tengah pandang siling, tak berkedip pejam mata. Abang Syukur datang dekat dan tegur nenek dengan niat nak berbual dengan nenek lah. Tapi nenek buat tak peduli je. Abang Syukur tegur sekali lagi sambil hayunkan tangan depan mata nenek. Masih tak ada respon. Bila dah tengok keadaan macam tu, Abang Syukur goyangkan bahu nenek. Nenek terus paling ke arah Abang Syukur dan berkata, "Kenapa? Kau takut ke?" Dan suara tu bukan suara nenek. Disebabkan sedih tengok nenek dipergunakan makhluk gaib di akhir usianya, tanpa sedar air mata Abang Syukur keluar. Dalam keadaan takut, Abang Syukur suruh benda tu keluar dari badan nenek. Tapi nenek hanya tersenyum sambil pandang Abang Syukur macam mengejek. Tiba-tiba Abah masuk dalam bilik dan terus ke katil nenek. Lepas Abah bagi salam dan cium tangan serta dahi nenek, tiba-tiba nenek berkata pada Abah, "Anak kau ni jahat. Bukan jaga aku. Dia bawa kawan-kawan dia sakitkan aku. Malam-malam buat bising sampai aku tak boleh tidur." Abang Syukur terus tersentak dan sedih sebab itulah pertama kali dalam hidup nenek keluarkan kata-kata berbau kemarahan pada dia. Kemudian Abah bagi isyarat ajak keluar lepas nenek tidur. Dekat luar bilik, Abah bersuara, "Itu bukan mak Abah dan nenek kau. Jangan ambil hati. Buatlah apa saja supaya nenek tenang." Kebetulan Ustaz A dan Pakcik A dah ada depan stesen nurse. Abang Syukur terus kenalkan mereka pada Abah. Rupanya Pakcik A ni kawan Abah masa muda dulu dan Pakcik A dah tahu tentang keluarga Abang Syukur dari hari pertama Abang Syukur kenal dia. Pakcik A dan Abah pernah tinggal dalam kampung yang sama di bandar sebelum keluarga Abah pindah ke daerah lain. Tak lama lepas tu, Abah balik. Tinggallah Abang Syukur, Ustaz A dan Pakcik A. Abang Syukur ceritakan kejadian tadi pada mereka. Kemudian Pakcik A ajak Abang Syukur keluar pergi minum. Biarkan Ustaz A rukiah nenek. Kali ni Pakcik A ajak Abang Syukur pergi minum jauh sikit dari bandar. Pakcik A suruh bagi duit pada nurse dan pengawal untuk mereka beli sendiri makanan nanti. Sebab mereka berdua tak akan pulang awal. Sampai dekat tempat yang dituju, mereka ambil meja yang agak terlindung dari pandangan orang ramai. Abang Syukur dan Pakcik A pesan makanan dan minuman. Tapi lepas tu, Pakcik A pesan satu lagi pesanan, iaitu kopi pahit dan ayam goreng 5 ketul. Katanya itu semua bukan untuk dia, tapi orang yang ikut. Yang ikut? Ya, jawab Pakcik A. Masa tengah tunggu pesanan sampai, Pakcik A nyalakan sebatang rokok gudang garam dan letak rokok tu tepi meja sebelah kiri dia. Abang Syukur perhati je gelagat Pakcik A. Kemudian Pakcik A nyalakan rokok dia dan hisap. Kata Pakcik A, benda yang hisap rokok tu adalah orang dia. Jadi Abang Syukur tak perlu takut. Pakcik A akan arahkan benda tu untuk bawa keluar pendamping nenek malam ni. Abang Syukur hanya diam je.
Tak lama kemudian pesanan sampai. Abang Syukur tengok rokok gundang garam tu habis macam kena hisap. Air kopi tu pula tinggal setengah. Bila masa benda tu minum, Abang Syukur pun tak tahu. Abang Syukur bertambah rasa ingin tahu, nak tengok ayam goreng tu pula. Tapi Pakcik A suruh Abang Syukur makan makanan dia dan jangan tengok pinggan ayam goreng tu. Sambil makan, mereka berbual macam biasa. Tiba-tiba Pakcik A palingkan muka ke arah kiri dan bersuara, "Kau pergi sekarang untuk selesaikan." Abang Syukur terus perhati pinggan yang berisi ayam goreng tu. Masih sama macam mula-mula sampai tadi. Pakcik A macam tahu apa yang bermain di fikiran Abang Syukur. Kemudian dia suruh Abang Syukur rasa ayam goreng dalam pinggan tu. Abang Syukur cubit sikit ayam tu dan terus masukkan dalam mulut. Spontan Abang Syukur terus ludahkan semula ayam goreng tu sebab rasa macam dah basi dan busuk. Pakcik A mengekek tengok gelagat Abang Syukur dan cakap itulah rasanya bekas makanan hantu. Lebih kurang pukul 3 pagi, tiba-tiba Pakcik A ajak Abang Syukur balik ke hospital dengan tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan ke hospital, kelakuan Pakcik A tak macam biasa. Dia diam je dalam kereta. Sampai hospital, cepat-cepat Pakcik A keluar dari kereta menuju ke tingkat 4. Tinggalkan Abang Syukur yang terkial-kial sendirian. Abang Syukur terpaksa ajak pengawal keselamatan teman dia naik ke atas sebab Abang Syukur takut nak naik lift seorang-seorang. Sampai tingkat 4, Abang Syukur tengok Pakcik A dengan Ustaz A tengah berbisik sesuatu depan bilik nenek. Abang Syukur tunggu mereka dekat stesen nurse. Kemudian mereka berdua datang dekat stesen nurse dan pesan pada Abang Syukur, sesiapa pun jangan masuk bilik nenek sampai azan subuh berkumandang. Lepas tu mereka beredar dengan tergesa-gesa. Abang Syukur, nurse A dan pengawal keselamatan duduk depan stesen nurse tu sampai azan subuh berkumandang. Lepas tu Abang Syukur masuk bilik nenek diikuti oleh nurse yang nak ambil data nenek. Abang Syukur ambil barang nak balik ke rumah. Pukul 8 pagi, Abah telefon ajak Abang Syukur sarapan dekat tempat biasa. Masa sarapan, Abang Syukur ni tanya pada Abah tentang Pakcik A tu. Abah kata bapak kepada Pakcik A ni orang yang pandai dalam ilmu hitam. Dan dalam masa yang sama juga dia pandai dalam ilmu-ilmu agama ni. Kepandaian bapak Pakcik A ni pula dia dapat dari datuk Pakcik A yang memang terkenal di waktu mudanya. Abang Syukur ceritakan apa yang dia alami dengan Pakcik A malam tadi. Abah kata mungkin itu cara dia jaga benda belaan dia tu. Lepas sarapan, Abah ke hospital jenguk nenek. Tapi Abang Syukur tak ikut. Dia balik berehat untuk jaga nenek malam nanti. Seperti malam-malam sebelumnya, Abang Syukur sampai hospital pukul 9 malam. Cuma malam ni ada bibik nombor 3 akan jaga nenek dengan Abang Syukur. Bibik ni dah ada dekat hospital sejak dari pagi tadi dengan Pok De dan ini adalah hari pertama bibik jaga malam. Sebelum ni dia jaga siang je. Bibik nombor 3 ni pun sama macam bibik-bibik sebelum ni. Tak nak duduk dalam bilik nenek waktu malam. Lepas makan, bibik terus duduk depan stesen nurse. Abang Syukur biarkan je. Tak lama lepas tu, Ustaz A sampai tapi dia datang seorang. Abang Syukur tanyalah mana Pakcik A. Ustaz A kata Pakcik A ada urusan yang perlu diselesaikan. Kemudian Ustaz A ambil wuduk dan mulakan proses ruqyah untuk kali ketiga. Abang Syukur hanya perhati je Ustaz A ruqyah nenek. Nenek tenang je baring atas katil tanpa reaksi apa-apa. Kemudian Abang Syukur keluar dari bilik sebab tak tahan bau bangkai yang tiba-tiba menusuk hidung. Abang Syukur tunggu dekat depan stesen nurse je sampai Ustaz A selesai. Lebih kurang sejam lebih Ustaz A keluar dari bilik nenek. Dia nampak penat. Abang Syukur bagi air mineral pada Ustaz A untuk tenangkan diri. Lepas Ustaz A tenang, dia ajak Abang Syukur pergi keluar minum. Sampai dekat kedai makan, Ustaz A kata proses ruqyah tu tak berjaya. Tak berjaya bukan sebab pendamping nenek dia kuat, tapi sebab banyak gangguan-gangguan dari makhluk lain dan jalan terbaik pendamping nenek kena pindahkan dulu pada tubuh yang sihat. Lepas tu ruqyah tubuh yang sihat tu dekat luar kawasan hospital. Maknanya kena ada seseorang dari anak cucu nenek ambil alih pendamping tu masa nenek masih hidup lagi. Abang Syukur terkedu bila dengar penjelasan ustaz tu. Tak mungkin ada anak cucu nenek yang sanggup terima pendamping tu. Abang Syukur dah terbayang muka adik-beradik, sepupu sepapat, mak bapak saudara. Kalau tak ambil akan susahkan nenek dan mungkin waris-waris yang lain. Lepas Ustaz A bagi penerangan, mereka pun berpisah. Abang Syukur balik semula ke hospital. Sampai dekat hospital, Abang Syukur duduk dekat bawah dengan pengawal. Tak lama lepas tu, sekali lagi Abang Syukur nampak sosok Mandu India tu dekat tempat dia merokok kali pertama dekat hospital tu. Abang Syukur tengok jam, dah pukul 2 pagi.
Pengawal tu kata, waktu-waktu macam ni lah mandu India tu keluar merokok. Abang Syukur biarkan je sebab otak tengah fokus apa yang Ustaz A terangkan tadi. Lebih kurang pukul 4 pagi, Abang Syukur naik ke tingkat 4 dengan pengawal. Sampai tingkat 4, Abang Syukur tengok bibik tak ada dekat depan stesen nurse. Dalam bilik nenek pun tak ada. Abang Syukur biarkan je sebab otak tengah fikir benda lain. Lepas selimutkan nenek, Abang Syukur duduk tengok TV sampai dia tertidur. Dia terjaga lepas Pok Su kejut pagi tu dan tanya mana bibik. Cepat-cepat Abang Syukur bangun dan periksa almari. Memang betul sangkaan dia, barang-barang bibik dah tak ada dan mereka tahu bibik dah larikan diri. Lepas Abang Syukur ambil barang-barang, dia terus balik rumah. Dalam perjalanan, Abah telefon ajak pergi sarapan sama-sama. Masa sarapan tu, Abang Syukur bagi tahu Abah apa yang Ustaz A terangkan pada dia malam tadi dan bagi tahu juga tentang bibik nombor 3 tu dah lari. Abah tanya pendapat Abang Syukur tentang saranan Ustaz A tu sebab dia tahu tak ada siapa nak terima pendamping nenek walaupun untuk sementara. Abang Syukur bersuara, nanti saya fikir dulu. Kalau dah terpaksa, saya akan ambil pendamping nenek. Tiba-tiba Mak Teh telefon. Kata Mak Teh, bibik nombor 3 tu dalam perjalanan ke rumah Mak Teh sebab tak sanggup jaga nenek. Bibik selalu nampak sosok wanita tua duduk atas katil nenek waktu siang hari. Sebab tu dia ketakutan dan larikan diri. Abang Syukur bagi tahu Abah dan beberapa orang yang sarapan sama-sama apa yang Mak Teh katakan. Mereka semua tergelak sebab tak ada siapa yang mampu bertahan dengan kejadian-kejadian aneh yang berlaku. Abang Syukur mampu bertahan bukan sebab berani tapi rasa tanggungjawab. Kalau dekat hospital tu bukan nenek atau ahli keluarga yang lain, tak mungkin dia akan bertahan. Lepas sarapan, Abah dengan yang lain pergi ke hospital. Abang Syukur terus balik rumah, rehatkan diri untuk berjaga malam nanti. Petang tu, Ustaz A telefon ajak jumpa dekat kedai makan. Sampai dekat kedai makan, Ustaz A dengan Pakcik A dah ada dan seorang lagi kawan Pakcik A, iaitu Pakcik B. Lepas berkenalan, mereka mulakan perbincangan. Kata Pakcik A, pendamping nenek minta janji yang dimeterai ditepati, iaitu salah seorang waris nenek kena ambil. Kalau tak, pendamping tu tak akan lepaskan nenek selamanya. Maknanya nenek akan terlantar selamanya dan dah pasti akan menyeksakan nenek. Abang Syukur katalah janji tu bukan nenek yang buat, tapi pemberi pendamping yang buat masa nenek buang pendamping tu dulu. Nenek tak tahu pun janji tu. Nenek ingat pendamping tu dah hilang sebab cucu sulungnya bukan perempuan. Ustaz A kata itulah tipu muslihat iblis pada anak cucu Adam. Mereka takkan sesekali bagi ruang kalau ada kesempatan. Pakcik B ni seorang dukun keturunan orang asal, kawan baik dengan Pakcik A dan akan bantu dalam proses nak ambil pendamping nenek tu nanti. Abang Syukur agak skeptikal bila dengar latar belakang Pakcik B ni sebab pada firasat dia, masalah ni akan bertambah rumit bila hitam bertemu dengan hitam. Abang Syukur bukan nak beradu tenaga dengan makhluk-makhluk tersebut. Dapat selesaikan masalah nenek dah cukup bagi diri dia. Abang Syukur suarakan pendapat pada mereka kalau hitam bertemu hitam akan timbulkan masalah pada dia nanti. Ustaz A setuju dengan pandangan Abang Syukur. Pakcik A hanya mengangguk je. Tak tahulah Pakcik A angguk tu dia setuju atau tak dengan pandangan Abang Syukur ni. Pakcik B akui memang akan timbul masalah, terutama Abang Syukur yang memang dah ada bau wangi yang jadi tarikan makhluk-makhluk gaib tersebut. Bila dengar Pakcik B cakap macam tu, Abang Syukur bertambah tak keruan. Pakcik B janji akan bantu Abang Syukur sebaik mungkin. Sebenarnya Abang Syukur masih tak percaya kebolehan Pakcik B ni, jadi dia sengaja ajak Pakcik B tengok keadaan nenek malam nanti. Ustaz A dan Pakcik A setuju, tapi Pakcik B tak menjawab. Dia diam je. Malam tu macam biasa, pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai hospital. Lepas bagi bungkusan makanan pada nurse yang bertugas, Abang Syukur masuk bilik nenek. Bila tengok nenek belum tidur lagi, Abang Syukur tarik kerusi dekat katil nenek dan berbual sambil susun ayat nak tanya tentang pendamping nenek dan Candani yang selalu datang berbual dengan nenek. Abang Syukur bersuara, "Nek, ya, nenek ada apa-apa yang nak bagi pada abang ke? Kalau nenek ada apa-apa nak wariskan dekat abang, nenek bagi tahu je. Sanggup ke? Malam ni tak sanggup kot, mungkin esok-esok." Lepas dengar jawapan Abang Syukur, nenek hanya tersenyum. Bila nak tanya tentang Candani, nenek dah pejamkan mata nak tidur. Abang Syukur terus tutup lampu, buka TV dan duduk termenung. Dalam pukul 11 malam, Ustaz A, Pakcik A dan Pakcik B datang jenguk nenek. Lepas tu Abang Syukur dengan mereka semua keluar minum sambil berbual. Tak ada perkara penting yang mereka bualkan, hanya perkara-perkara mistik je. Pukul 2 pagi, mereka hantar Abang Syukur ke hospital semula. Sampai dekat bawah, Abang Syukur merokok dulu dengan 2 orang pengawal. Masa tengah merokok tu,
mereka bertiga nampak ada satu sosok putih dekat hujung kawasan parking berdekatan dengan kantin. Bila amati betul-betul, rupa-rupanya sosok pocong. Salah seorang pengawal tu tiba-tiba bersuara, "Nasib baik jauh." Bila dengar pengawal tu kata macam tu, Abang Syukur dengan seorang lagi pengawal palingkan muka pada pengawal tu dengan niat nak tegur dia lah. Serta-merta Abang Syukur terus jatuh sebab terperanjat tengok sosok pocong tu berada betul-betul dekat belakang pengawal yang bersuara tu. Abang Syukur tengok pengawal seorang lagi dah lari. Lepas tu Abang Syukur pun lari menuju ke stesen pengawal. Pengawal yang lari tadi dah ada dekat situ. Mereka berdua tengok dari jauh. Pengawal seorang lagi tu tak bergerak, tapi sosok pocong tu dah tak ada. Lepas dah bertenang, mereka berdua beranikan diri pergi semula dekat pengawal yang tertinggal tadi. Dia terkaku sambil menangis. Seluar dia habis basah sebab ketakutan yang amat sangat. Kemudian mereka berdua papah pengawal tu bawa ke stesen pengawal, bagi dia air dan cuba tenangkan dia. Lepas kejadian tu, Abang Syukur terus duduk dengan pengawal dekat stesen sampai tarhim subuh kedengaran. Sebelum naik ke bilik nenek semula, Abang Syukur tengok pengawal tu macam demam kuat sampai badan dia menggigil. Abang Syukur suruh pengawal yang seorang lagi bawa pengawal yang demam tu jumpa doktor dan pesan supaya mereka rahsiakan kejadian tu sebab tak nak takutkan pekerja dan pesakit dekat hospital tu. Abang Syukur terus naik sampai atas. Tiba-tiba salah seorang nurse tegur Abang Syukur, "Datang dari mana?" "Dari bawah," jawab Abang Syukur. Nurse tu hanya termenung sambil garu-garu skaf kepalanya. Lepas tu dia berkata, "Habis satu malam ni yang duduk berbual dengan kami tu siapa?" Nurse tu kata seminit lepas Abang Syukur yang duduk berbual dengan mereka tu masuk bilik nenek. Sebab tu dia rasa pelik. Tadi nurse tu nampak Abang Syukur pergi ke kiri, tiba-tiba datang dari arah kanan pula. Abang Syukur tak kata apa-apa. Dia terus masuk bilik nenek, ambil barang-barang dan balik rumah rehat. Malam nanti nak jaga pula. Masa Abang Syukur tengah tidur, pok dia telefon ajak makan tengah hari sama-sama. Abang Syukur tengok jam dah pukul 1. Lepas bersiap, Abang Syukur teruslah keluar. Masa tengah makan, pok dia kata esok Abang Syukur kena jaga nenek seharian sebab dia ada urusan dekat luar daerah. Maknanya Abang Syukur akan berada dekat hospital lebih 24 jam. Kata pok dia lagi, waktu siang ramai anak cucu nenek yang datang melawat. Kalau Abang Syukur nak tinggal kejap pun tak apa. Tiba-tiba pok dia tanya tentang kejadian yang Abang Syukur dan pengawal-pengawal tu alami malam tadi. Serta-merta Abang Syukur terbayang muka pengawal yang diamanahkan supaya tak ceritakan kejadian tu. Abang Syukur hanya tersenyum dan mengiyakan pertanyaan pok dia tu. Mereka habiskan makanan tengah hari sambil bercerita tentang kejadian-kejadian yang berlaku. Rupa-rupanya kejadian tu bukan jadi waktu malam je. Ada satu hari tu, masa pok dia jaga nenek waktu siang, pok dia tertidur atas kerusi malas. Tiba-tiba dia terasa macam kena tindih dengan sesuatu yang berat. Tak boleh bergerak dan macam tak boleh nak bernafas. Pok dia sedar, tapi dia hanya terkaku je. Lepas baca ayat kursi berulang kali, barulah dia dapat gerakkan badan. Kejadian hari lain pula, waktu siang juga, masa pok dia tengah basuh muka, tiba-tiba dekat cermin bilik air tu muncul wajah seorang tua tengah perhati dia. Pok dia punya gelabah sampai pintu pun dia tak boleh buka. Pintu jenis slide, pok dia pergi tarik macam pintu biasa. Lepas makan, Abang Syukur balik rumah nak sambung rehat. Sampai rumah je, Ustaz A telefon ajak jumpa. Tapi Abang Syukur ajak jumpa lepas maghrib dekat tempat biasa, sebab Abang Syukur nak berehat. Lepas maghrib, Abang Syukur sampai dekat tempat yang dijanjikan. Sampai dekat sana, Ustaz A, Pakcik A dan seorang lagi kawan Ustaz A, iaitu Pakcik C. Pakcik C ni mudir salah satu sekolah tahfiz. Kata Ustaz A, anak-anak tahfiz sekolah Pakcik C sanggup buat tahlil dan bacaan Yasin ramai-ramai untuk nenek bermula malam esok. Lepas Abang Syukur bagi persetujuan pada Pakcik C untuk adakan tahlil dan bacaan Yasin, dia pun minta diri. Tinggallah Abang Syukur, Ustaz A dan Pakcik A. Masa inilah Abang Syukur bagi tahu yang dia tak selesa dengan Pakcik B tu. Hitam jangan ditemukan dengan hitam, lebih baiklah putih lawan putih. Abang Syukur sentiasa percaya dan yakin dengan gerak hati dia. Biasanya gerak hati Abang Syukur ni 90% tepat. Pakcik A faham, tapi Pakcik B dah terlibat. Tak eloklah kalau nak tolak dia, kata Pakcik A. Betul juga pandangan Pakcik A tu. Jadi nak tak nak terpaksa biarkan Pakcik B terlibat sama. Lepas berbincang, Abang Syukur bergerak ke hospital. Sampai depan stesen pengawal, pengawal keselamatan yang demam tu dah berhenti kerja, diganti dengan pengawal baru pula. Tapi pengawal baru tu bongkak sikit. Katanya hantu tu semua jangan takut, kita kena lawan.
Abang Syukur hanya pandang sama sendiri dengan pengawal lama tu dan naik ke atas sebab malas nak layan kerenah orang sombong tu. Sampai tingkat 4, depan stesen nurse, Abang Syukur bagi salam dulu dan terus masuk bilik nenek. Bila tengok nenek dah tidur, Abang Syukur tengok TV sampai tidur. Tak lama kemudian, Abang Syukur terbangun bila dengar suara nenek tengah berbual macam sebelum-sebelum ni. Kali ni Abang Syukur buat keputusan nak berbual juga. Buat macam dia nampak sosok yang berbual dengan nenek tu. Abang Syukur datang dekat katil nenek dan bersuara, "Nek, siapa ni? Kawan nenek masa muda-muda dulu. Lama tak jumpa dia. Kenapa dia bodoh sangat?" Lepas Abang Syukur cakap macam tu, tiba-tiba flux yang ada tepi meja jatuh macam ditolak sesuatu. Abang Syukur terperanjat. Nenek bersuara, "Tak baik hina orang tau. Kan dia dah tua macam nenek." Kemudian nenek baring semula. Abang Syukur termenung tengok nenek. Lepas tu dia keluar. Dekat depan stesen nurse, Abang Syukur nampak ada seorang lelaki tengah berbual dengan nurse dekat situ. Abang Syukur datang dekat depan stesen nurse tu. Kemudian seorang nurse bagi senarai ubat bersih luka nenek untuk dibeli dekat farmasi dan perkenalkan Abang Syukur dengan lelaki tu yang bernama Karim. Karim ni jaga bapak dia dekat bilik sebelah tangga kecemasan tu. Kalau nak merokok, ni penghulu rokok dekat sini, kata salah seorang nurse sambil juihkan bibir pada Abang Syukur. "Boleh merokok ke dekat sini?" tanya Karim. Abang Syukur terus ajak Karim pergi merokok. Sampai dekat bawah, Abang Syukur tengok pengawal lama tu tengah kipas-kipas pengawal baru. Rupanya pengawal baru tu baru sedar dari pingsan. Abang Syukur tanyalah kenapa. Pengawal lama tu kata pengawal baru ni kena peluk dengan Pontianak dalam lift masa nak pergi meronda tadi. Dia pergi ronda sendiri, tak nak tunggu pengawal lama. Masa pengawal lama tu tengah tunggu lift nak naik ke tingkat 4, dia jumpa pengawal baru tu mengeletak dalam lift. Abang Syukur hanya mampu tersenyum je. Kemudian mereka berdua keluar merokok dan pesan pada Karim, kalau nampak apa-apa jangan tegur atau tenung. Hisap je rokok buat tak tahu. Lepas merokok, mereka pergi ke stesen pengawal semula. Pengawal baru tu dah boleh berbual. Abang Syukur tanya dia apa yang jadi, tapi pengawal tu tak nak cerita. Mungkin dia masih trauma lagi. Masa tengah berbual, tiba-tiba mereka semua terdiam bila nampak Abang Syukur melintas depan stesen pengawal menuju ke lift dan naik ke atas semula. Mereka bertiga tu terus jarakkan diri daripada Abang Syukur dan bertanya, siapa ni sebenarnya? Abang Syukur cakap lah dia pun nampak apa yang mereka bertiga nampak dan bagi salam pada mereka untuk yakinkan mereka. Cuma pengawal baru je yang tak yakin dan dia terus pingsan semula. Inilah kali pertama Abang Syukur nampak jelmaan diri dia sendiri. Memang sebiji. Cuma Abang Syukur perasan jelmaan tu jalan dia macam melayang. Lepas tu Abang Syukur ajak Karim naik atas. Sampai depan stesen nurse, Abang Syukur tanya dekat nurse, ada nampak tak jelmaan dia tadi? Nurse tu kata tak nampak. Karim minta diri nak ke bilik bapaknya. Abang Syukur tengok jam, dah dekat nak subuh dan terus masuk bilik nenek. Tengok nenek kejap dan terus duduk atas kerusi malas. Dia tertidur sampai azan subuh berkumandang. Lepas solat, Abang Syukur pergi sarapan dekat kantin. Balik dari kantin sampai bilik nenek, dia tengok nurse tengah ambil data nenek. Nurse tu tanya, tadi kata nak balik, naik balik kenapa? Abang Syukur cakap lah dia tak jadi balik sebab pokda tak datang siang hari tu. Kemudian Abang Syukur duduk atas kerusi malas sampai tertidur. Dia terjaga bila terdengar suara Abah, Mak Teh dan beberapa orang sepupu datang melawat. Masa tu jam dah pukul 11.30 pagi. Abang Syukur bangun, basuh muka, berbual kejap dengan mereka. Lepas tu keluar pergi farmasi nak beli ubat nenek. Sebelum keluar, Abang Syukur suruh sepupu dia jaga nenek sampai dia naik semula. Pukul 3 petang, Abang Syukur balik semula ke bilik nenek. Dia tengok tak ada siapa dalam bilik nenek. Sepupu yang dia minta dia ganti kejap tadi pun tak ada. Abang Syukur hanya menggelingkan kepala je. Tiba-tiba telefon berbunyi. Abah ajak minum petang. Sampai dekat tempat biasa, Abah dan Ami Ahmad dah ada. Masa minum, Abah tanya tentang masalah nenek. Kata Abang Syukur, tak ada jalan lain selain anak cucu yang jadi waris kepada pendamping tu. Dan kalau tak ada sesiapa yang sanggup, suka atau tak, Abang Syukur terpaksa terima demi nenek. Abah suruh Abang Syukur fikir masak-masak dulu atau cuba ikhtiar cara lain dulu sebelum buat keputusan. Abang Syukur bagi tahulah yang dia risau dengan Pak Cik B sebab mungkin Pak Cik B hanya akan tambahkan masalah yang mereka hadapi. Tapi Ami Ahmad kata kalau tak cuba kita tak tahu. Abang Syukur hanya mampu terdiam je. Maghrib tu, Abang Syukur balik semula ke hospital. Sampai dekat stesen pengawal, ada 4 orang pengawal yang berjaga. Tak macam biasa, hanya 2 orang. Pengawal lama kenalkan Abang Syukur pada 3 pengawal baru. Abang Syukur tanya, mana pengawal baru semalam? Pengawal lama tu kata pengawal baru tu cuti sebab demam panas. Abang Syukur terus naik ke tingkat 4.
Sampai dalam bilik nenek, Ustaz A WhatsApp. Dia kata lepas isyak nanti dia datang dengan Pakcik A dan Pakcik B. Lepas isyak mereka sampai. Mereka berbual dulu depan stesen nurse. Pakcik B kata malam ni dia akan pasang pendinding sekitar bilik nenek supaya tak ada yang ganggu Abang Syukur, dan akan cuba ambil pendamping nenek dari rumah dia je. Lepas Pakcik B siap pasang pendinding dekat bilik nenek, mereka pun pulang. Abang Syukur tak tengok pun proses pasang pendinding tu. Lepas mereka pulang tu, Abang Syukur masuk bilik nenek dan nampak ada selembar kain hitam selimut badan nenek. Mungkin itu pendinding yang dimaksudkan Pakcik B. Abang Syukur biarkan je. Tapi suasana dalam bilik nenek terasa panas dan tak nyaman macam selalu. Abang Syukur rendahkan suhu aircon tapi tetap rasa berbahang. Kemudian Abang Syukur matikan lampu dan cuba tidur. Tak boleh tidur juga. Abang Syukur bangun dan hidupkan TV. Masa dia baru nak pegang remote TV, tiba-tiba Abang Syukur rasa tangan dia macam dipegang sesuatu. Sejuk sangat tangan yang pegang tu. Abang Syukur terus duduk dan perhati sekeliling. Dan dia perasan ada satu sosok putih tengah berdiri depan pintu bilik air. Sosok putih tu macam terapung-apung. Tengok je Abang Syukur sambil menyeringai dengan matanya yang merah menyala. Cepat-cepat Abang Syukur keluar pergi ke stesen nurse, tapi tak ada sesiapa dekat situ. Masa Abang Syukur nak duduk sekali lagi, dia nampak sosok putih tadi tengah berdiri depan bilik nenek sambil pandang tepat ke arah dia. Abang Syukur nak telefon Ustaz A dan beritahu apa yang dia alami, tapi handphone dia dekat dalam bilik nenek pula. Tak lama kemudian, Abang Syukur nampak Karim keluar dari bilik bapak dia dan melintas depan sosok putih tu menuju ke arah stesen nurse. Sampai dekat depan stesen nurse, Karim ajak Abang Syukur merokok. Mereka naik lift turun ke bawah. Bila pintu lift terbuka dekat tingkat bawah tu, sekali lagi Abang Syukur terperanjat bila nampak sosok putih dah ada dekat depan pintu lift. Sosok putih tu pandang je Abang Syukur. Orang lain tak nampak. Lepas merokok, Abang Syukur duduk dekat stesen pengawal. Karim pun duduk situ juga sampai tarhim subuh berkumandang. Lepas azan subuh, mereka berdua naik semula. Sampai bilik nenek, Abang Syukur tengok sosok putih tu ada lagi. Pandang je dia. Abang Syukur terus ambil telefon dan telefon Ustaz A bagi tahu apa yang dia alami. Ustaz A ajak jumpa dekat tempat biasa pukul 8 pagi nanti. Pukul 8 pagi, Abang Syukur dah sampai dekat tempat biasa. Lepas pesan makanan, Abang Syukur terus ceritakan kejadian malam tadi. Lepas Abang Syukur cerita tentang sosok putih tu, Pakcik B terperanjat dan terus tersandar. Abang Syukur dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan pendinding yang Pakcik B pasang semalam. Abang Syukur suarakan pandangan dia lagi. Hitam memang tak boleh bertemu dengan hitam. Muka Pakcik B nampak merah, mungkin tengah tahan marah. Tapi Abang Syukur tetap dengan pendirian dia. Kata Pakcik B, tak mungkin ada sosok yang berani dekat kalau dia dah pasang pendinding. Dan ini baru pertama kali terjadi sejak dia jadi dukun. Kemudian Abang Syukur suruh Pakcik B bagi tahu apa yang dia dah buat dengan nenek. Kenapa ada sosok putih dalam bilik nenek dan kenapa hanya Abang Syukur je nampak. Sosok putih tu siapa dan milik siapa? Pakcik B kata dia boleh buat dan akan berusaha untuk ambil pendamping tu. Abang Syukur pula suruh Pakcik B hentikan semuanya tu. Tiba-tiba Pok dia telefon dan bertanya tentang kain hitam yang selimut nenek tu. Dia kata kain hitam tu macam terbakar dekat hujungnya. Abang Syukur terus suruh Pok dia ambil kain hitam tu dan bawa ke tempat mereka minum tu. Lepas tamatkan panggilan, Abang Syukur jadi bertambah marah. Dia terus tanya Pakcik B tentang kain hitam tu dan beritahu apa yang Pok dia kata tadi. Pakcik B terperanjat dan tak sangka kejadian tu boleh berlaku. Pakcik A dan Ustaz A cuba tenangkan Abang Syukur. Menurut Pakcik B, kejadian tu baru kali ini berlaku dan kain hitam tu sebagai simbolik untuk lindungi nenek. Pakcik B akui baru kali ini dia rasa gagal uruskan pendinding dia sebab selama ni mustahil ada makhluk gaib seperti sosok putih tu berjaya tembus pendinding yang dia dah buat. Pakcik B sendiri tak tahu apa sosok putih tu sebab pendinding Pakcik B berupa harimau. Tak lama kemudian Pok dia sampai. Dia terus bagi kain hitam tu pada Abang Syukur dan kenalkan Pok dia pada yang lain. Pok dia tahu Abang Syukur tengah marah bila tengok muka Abang Syukur kemerahan dan intonasi suara dia sedikit keras. Dia cuba tenangkan Abang Syukur dan kata mungkin ada jalan lain untuk selesaikan masalah ini. Abang Syukur bagi kata dua pada Pakcik B supaya dia buat sesuatu untuk selesaikan masalah ni. Kalau tak mampu nak ambil pendamping nenek, selesaikan masalah makhluk-makhluk gaib yang ada dan jangan bagi alasan. Lepas tu Abang Syukur bayar sarapan dan terus tinggalkan mereka. Pukul 3 petang, Pak Habib telefon. Katanya Abah ajak minum petang dekat tempat biasa lepas asar. Pukul 5 petang, Abang Syukur dah sampai dekat tempat yang dijanjikan. Lepas bersalaman dengan mereka semua, Abang Syukur baru je duduk sebelah Abah. Abah bersuara, "Jangan bergaduh dengan orang yang pandai ilmu hitam." Abang Syukur terus pandang muka Pok dia sebab dia tahu mesti Pok dia yang ceritakan pada Abah.
Kata Pok dia, lepas Abang Syukur pergi pagi tadi, Pak Cik B rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan apa yang berlaku dan berjanji akan selesaikan masalah tu secepat mungkin. Pak Cik B tak sangka Abang Syukur boleh jadi marah sampai macam tu sekali. Pok dia bagi tahu Pak Cik B, Abang Syukur ni bukan senang nak marah, kecuali kalau dah tak boleh dikawal, dan hal nenek ni bukan hal kecil bagi Abang Syukur sebab semua ahli keluarga tahu Abang Syukur ni memang rapat dengan nenek. Abah suruh bersabar dan cakap sosok putih tu tak akan apa-apakah Abang Syukur sambil tunjuk pokok dekat depan kereta Abang Syukur. Bila Abang Syukur tengok pokok tu, dia nampak ada sosok putih dekat situ, tengah pandang je dia. Abang Syukur tak tahu sejak bila sosok putih tu ada dekat situ. Lepas minum, mereka ke hospital. Abang Syukur terus balik bersiap-siap untuk jaga nenek malam nanti. Masa dalam kereta nak balik rumah, Abang Syukur dapat rasa sosok putih tu ada dekat sebelah dia. Bila perhati dekat sebelah, tak ada apa-apa pula. Tapi Abang Syukur yakin sosok tu ada. Sampai depan rumah, sebelum turun, Abang Syukur kata, kalau kau ada, kau duduk dalam kereta je, jangan masuk rumah aku tak jemput kau. Lepas tu Abang Syukur matikan enjin, turun dari kereta dan terus masuk dalam rumah. Dari dalam rumah, Abang Syukur mengintai ikut tingkap. Sosok putih tu memang ada dekat situ. Pukul 8.30 malam, Abang Syukur masuk dalam kereta nak pergi hospital. Perasaan dia sedikit gemetar sebab Abang Syukur tahu ada sesuatu dalam kereta dia. Abang Syukur hidupkan kereta sambil berkata, kalau kau ada, kau duduk diam-diam, jangan wujudkan diri kau. Kemudian Abang Syukur terus menuju ke hospital. Pukul 9 malam, macam biasa, Abang Syukur dah sampai bilik nenek. Lepas berbual dengan nenek sampai nenek tertidur, Abang Syukur turun bawah pergi merokok. Kemudian keluar dari kawasan hospital nak jumpa dengan Ustaz A, Pak Cik A dan Pak Cik B. Sampai dekat tempat biasa, Abang Syukur terus minta maaf pada Pak Cik B atas sikap dia pagi tadi. Pak Cik B faham dan maafkan dia. Abang Syukur bagi tahu juga sosok putih tu ada dengan dia sekarang dan tengah berdiri dekat sebelah dia. Mereka semua kebingungan sebab tak nampak pun sosok putih tu. Dan yang paling bingung adalah Pak Cik B. Inilah pertama kali dalam sejarah dia tak nampak makhluk gaib. Dan ini membuatkan Abang Syukur bertambah tak yakin dengan kebolehan Pak Cik B. Selesai berbual, Abang Syukur balik semula ke hospital. Dalam perjalanan, tiba-tiba sosok putih tu muncul duduk sebelah Abang Syukur. Abang Syukur mula gementar, tapi boleh kawal lagi. Sampai hospital, Abang Syukur isap rokok dulu sambil tenangkan diri. Tiba-tiba Karim datang nak merokok juga. Masa tengah hisap rokok tu, Karim bertanya, bro, semalam yang kita nampak tu belaan bro ke? Abang Syukur hanya mampu ketawa dan bagi tahu kejadian dari mula nenek masuk hospital sampailah sekarang. Barulah Karim faham. Lepas merokok, mereka naik lift menuju ke tingkat 4. Dalam lift, sosok putih tu ada dekat dalam. Memang sosok putih ni ikut je Abang Syukur ni. Sampai bilik nenek, sebelum duduk, Abang Syukur berkata, aku nak rehat, jangan ganggu aku, jangan ganggu nenek aku. Kalau nak ikut, kau ikut je, tapi dengar cakap aku. Tiba-tiba suasana berubah jadi tenang dan nyaman. Abang Syukur tertidur sampai pagi. Dia terjaga bila nurse masuk nak ambil data nenek. Lepas tu Abang Syukur terus kemas barang-barang nak balik rumah. Pok dia WhatsApp bagi tahu Abah ajak sarapan sama-sama. Abang Syukur tinggal ke hospital pergi sarapan dengan mereka. Sampai dekat tempat sarapan, dah ada beberapa orang menunggu. Abah belum sampai lagi. Sementara tunggu Abah sampai, Pok dia tanya, semalam yang Abah tunjuk arah pokok depan kereta tu, kenapa mereka semua tak nampak? Abang Syukur cakap dia tak tahu macam mana nak jelaskan. Kemudian Pok Su sampai. Pok Su terus marah Abang Syukur sebab masa dia nak masuk kereta menuju ke tempat sarapan ni, Pok Su panggil Abang Syukur tadi, tapi Abang Syukur buat tak tahu je. Tak lama lepas tu, Pok Su rasa pelik. Macam mana Abang Syukur boleh sampai dulu dari dia, padahal dia nampak Abang Syukur menuju ke dalam bangunan hospital. Mereka semua tersenyum dan terangkan kejadian yang Pok Su tak tahu. Memang Pok Su tak tahu pun sebab mereka tak pernah bercerita dekat dia sebelum ni. Giliran Pok Su jaga nenek pagi sementara tunggu Pok dia sampai. Kemudian Pok Su terus masuk pejabat. Akhirnya Abah sampai. Dia pesan pada Abang Syukur supaya jangan terikat dengan makhluk sosok putih tu, sebab sosok tu nak menumpang dan tak akan sesekali mudaratkan Abang Syukur. Sosok tu tengah cuba jadi baik untuk Abang Syukur terima dia, dan sosok tu akan sentiasa cuba untuk pujuk Abang Syukur. Macam mana cara sosok tu pujuk bergantung pada niat Abang Syukur dan tujuannya. Lepas sarapan, mereka menuju ke hospital. Abang Syukur balik ke rumah berehat. Pukul 3 petang, masa Abang Syukur tengah sedap tidur, Pok dia telefon. Dia tanya Abang Syukur dekat mana. Abang Syukur cakap lah dia ada dekat rumah.
Tapi Pok De macam tak puas hati dengan jawapan Abang Syukur tu. Pok De terus letak telefon dan buat video call. Bila Abang Syukur jawab video call tu, Pok De terus beristighfar, Astaghfirullahalazim, dan matikan panggilan tersebut. Selang beberapa minit lepas tu, Pok De WhatsApp. Abang Syukur terus bersiap dan menuju ke hospital. Sampai dekat hospital, Pok De dah menunggu. Dia masuk je dalam kereta. Abang Syukur terus tanya, tapi Pok De cakap dekat kedai minum nanti dia akan cerita. Sampai dekat kedai minum, Pok De mulakan cerita. Kata Pok De, tengah hari tu, masa dia turun nak pergi kantin, salah seorang pengawal tanya, kenapa Abang Syukur tak turun sama? Pok De cakaplah yang Abang Syukur tak ada dekat hospital, malam nanti baru datang. Tapi pengawal tu kata dia nampak Abang Syukur naik dengan Abah dengan yang lain-lain tadi. Maksudnya lepas sarapan pagi tadilah. Malas nak bertekak dengan pengawal tu, Pok De tinggalkan pengawal tu dan terus pergi ke kantin nak makan tengah hari. Lepas makan tengah hari, Pok De naik semula ke tingkat 4. Sampai je tingkat 4, dia nampak Abang Syukur masuk dalam bilik nenek. Bila Pok De masuk bilik nenek, Abang Syukur tak ada dekat dalam. Nenek seorang je ada. Lepas tu Pok De keluar pergi stesen nurse dan tanya nurse dekat situ, ada nampak Abang Syukur tak? Jawapan nurse tu membuatkan Pok De rasa nak demam. Sebab nurse tu kata dia nampak Abang Syukur dengan Pok De turun pergi makan tengah hari tadi. Tapi pengawal dekat bawah tu pula tanya kenapa Abang Syukur tak turun sama. Maknanya nurse tu je lah yang nampak tadi. Pok De rasa pelik. Dia terus masuk bilik nenek, duduk atas kerusi malas, tengok TV sampai terlelap. Pok De terjaga bila terdengar ada orang buka pintu dan nampak Abang Syukur keluar dari bilik. Tak tunggu lama, Pok De terus telefon Abang Syukur sebab dia ingat Abang Syukur nak permainkan dia. Bila Abang Syukur cakap dia ada dekat rumah, Pok De tak puas hati. Dia buat video call dan ternampak pocong dekat belakang Abang Syukur tengah tenung skrin telefon. Bila dengar cerita Pok De tu, Abang Syukur jadi seram sebab dia nak kena jaga nenek malam nanti ni. Lepas minum, mereka balik semula ke hospital. Pok De buat keputusan nak balik rumah. Abang Syukur terpaksa ambil alih tugas jaga nenek awal. Masa tu jam dah pukul 5 petang. Abang Syukur duduk dalam bilik sambil berbual dengan nenek. Pukul 6 petang, nurse masuk nak ambil data nenek. Bila mereka nampak Abang Syukur, salah seorang dari mereka bertanya, bila Abang Syukur datang? Sebab masa mulakan rondaan ambil data tadi, mereka tengok bilik nenek tak ada sesiapa pun. Ada nenek seorang je. Abang Syukur hanya mampu tersenyum pahit sebab dapat rasakan apa yang dia akan hadapi malam nanti. Lepas maghrib, Abang Syukur nak keluar pergi beli makanan dan bertanya pada nurse kalau mereka nak pesan apa-apa. Baru je nak melangkah pergi, Karim cakap dia nak ikut. Mereka pun terus keluar. Sampai dekat kedai makan, mereka berdua buat keputusan nak makan dekat kedai je. Masa tengah makan tu, Karim tanya sekali lagi, sosok wanita tua yang selalu dengan Abang Syukur tu berlainan dia atau penghuni hospital ni? Abang Syukur tanya balik, sosok tu ke yang dia nampak masa pengawal baru tu pengsan dekat stesen tu? Karim jawab, ya. Abang Syukur jadi pelik sebab masa tu dia nampak jelmaan diri dia sendiri melintas depan stesen pengawal tu. Abang Syukur bagi tahulah si Karim, masa tu dia nampak jelmaan diri dia melintas depan stesen pengawal tu. Karim bagi cadangan, nanti mereka nak tanya pengawal tentang sosok tu. Sampai hospital, kebetulan pengawal baru yang pengsan tu ada dengan 3 lagi pengawal lain. Mereka berdua naik dulu hantar pesanan makanan, kemudian turun balik dan ajak pengawal-pengawal tu ke tempat merokok. Tapi 3 orang je lah yang ikut mereka sebab seorang mesti kena ada dekat stesen pengawal tu. Masa merokok, Abang Syukur tanya pengawal baru yang pengsan tu apa yang dia nampak sebelum pengsan. Pengawal baru tu kata dia nampak pocong melintas. Tapi pengawal seorang lagi tu kata dia nampak pontianak melintas. Pengawal seorang lagi melopong dengan cerita sebab dia tak ada masa tu. Abang Syukur dengan Karim saling berpandangan. Maknanya malam tu mereka semua nampak sosok yang berlainan. Masa tengah berbual tu, tiba-tiba walkie-talkie pengawal berbunyi. Pengawal dekat stesen suruh kawan-kawannya balik semula ke stesen. Abang Syukur dan Karim ikut pengawal-pengawal tu balik ke stesen. Sampai dekat stesen pengawal, pengawal yang panggil guna walkie-talkie tadi pelik tengok Abang Syukur sebab baru kejap tadi dia nampak Abang Syukur naik ke tingkat atas. Mereka semua saling berpandangan sama sendiri. Kemudian Abang Syukur dan Karim naik atas. Lepas tengok nenek, Abang Syukur keluar duduk depan stesen sampai tertidur. Pagi tu Pok Su kejut Abang Syukur. Dia bangun, berkemas dan bersiap-siap nak balik berehat. Mulanya Abang Syukur ingat dia nak balik berehat, tapi dia buat keputusan nak sarapan dengan Ustaz A.
Abang Syukur telefon Ustaz A dan ajak sarapan sama-sama dekat tempat biasa, tapi Ustaz A suruh Abang Syukur datang rumah dia. Lepas Ustaz A share location, Abang Syukur terus ke rumahnya. Sampai dekat rumah Ustaz A, masa sarapan, Abang Syukur cerita tentang sosok putih yang dia dan Abah nampak dan bagi tahu sosok tu mula menampakkan diri bila Pak Cik B pasang pendinding dekat bilik nenek. Kata Ustaz A, dia pun heran dengan kejadian tu dan sebenarnya nak bincang tentang perkara tersebut dengan Abang Syukur, tapi belum tiba waktu yang sesuai. Kata Ustaz A lagi, sosok putih yang Abang Syukur nampak tu adalah sosok belaan yang telah kematian tuan. Sosok tu bergentayangan nak cari tuan baru. Kebetulan Abang Syukur ada aura wangi, sebab tu sosok tu mula ikut Abang Syukur. Sebenarnya Pak Cik A yang beritahu Ustaz tentang sosok putih tu tanpa pengetahuan Pak Cik B. Mereka bercerita belakang Pak Cik B sebab tak nak Pak Cik B rasa tersinggung kerana gagal buat pendinding nenek malam tu. Dan sekarang Pak Cik A tengah berusaha selesaikan masalah yang Abang Syukur hadapi tanpa libatkan Pak Cik B. Biarkan Pak Cik B usaha cara dia. Abang Syukur setuju dengan Ustaz A dan minta Ustaz A bagi tahu Pak Cik B yang Abang Syukur masih perlukan dia dan berharap Pak Cik B tak kecil hati dengan sikap Abang Syukur yang mungkin agak biadab atau kasar. Lepas sarapan, sebelum pulang, Abang Syukur bagi satu sampul surat yang Abah kirim untuk Pak Cik C dengan anak-anak tahfiznya. Dalam perjalanan pulang, Abang Syukur telefon kawan dia bernama Sarip yang tahu sebesikit tentang makhluk-makhluk gaib ni. Dia nak ajak jumpa. Lepas tu Abang Syukur terus ke tempat Sarip. Sampai je dekat sana, perkataan pertama yang keluar dari mulut Sarip ialah, "Awek mana yang kau bawa ni?" Abang Syukur toleh dan tercari-cari dalam kereta awek yang dimaksudkan. Tak ada sesiapa pun dalam kereta dia. Kemudian Abang Syukur duduk berbual dan bagi tahu masalah yang dia hadapi. Kata Sarip, pendamping nenek tu sebenar-benarnya dah lemah sebab dah lama tak dibela, dan Sarip tak berapa setuju bila Abang Syukur nak ambil pendamping tu, walaupun memang itu saja satu-satunya jalan untuk buang pendamping tersebut dan bagi amaran pada Abang Syukur supaya jangan seronok sangat bila dia terima pendamping tu, sebab akan jadi satu masalah baru pula bila nak buangnya. Memang pendamping tu boleh disuruh-suruh kalau dah sah jadi hak Abang Syukur, tapi setiap kerja tu ada harga yang patut dibayar dan bayarannya bukan murah. Kemudian Abang Syukur tanya tentang sosok putih yang ikut dia tu. Kata Sarip, sosok putih tu adalah sosok yang bergentayangan nak cari tuan baru, sama macam Ustaz A bagi tahu tadi. Sarip tanya Abang Syukur, pernah nampak wajah sosok putih tu? Abang Syukur cakap dia pernah nampak sekali je masa dalam bilik nenek. Tu pun nampak mata je berwarna merah dalam sama cahaya lampu. Seluruh wajahnya Abang Syukur tak pernah nampak lagi sebab tu tutup dengan rambut. Sarip cakap kalau Abang Syukur nak tengok wajah sosok putih tu boleh, tapi dengan syarat jangan pingsan. Abang Syukur tak nak sebab dia tahu bukan cantik pun wajah sosok putih tu. Bila Abang Syukur tanya macam mana nak pastikan sosok tu tak ikut dia, Sarip tak tahu. Bab ni dia tak dapat bantu. Maknanya sosok tu akan ikut Abang Syukur sampai Abang Syukur jadi tuan barunya. Lepas berbual dan dapatkan beberapa maklumat, Abang Syukur minta diri untuk balik rumah berehat. Dalam perjalanan pulang, Abang Syukur dapat rasakan ada satu sosok duduk sebelah dia. Bila Abang Syukur perhati dekat sebelah, tak ada apa-apa pula. Lepas tu Abang Syukur kata pada sosok tu, jangan ganggu dan jangan ikut dia. Kalau nak ikut juga, jangan tunjukkan diri. Abang Syukur tengok jam, dah dekat nak masuk waktu asar. Dia terus masuk perkarangan masjid. Baru je Abang Syukur keluar dari kereta, azan asar berkumandang. Dalam hati Abang Syukur berharap sosok putih tu akan terbakar dan tak ikut dia lagi. Lepas solat, Abang Syukur buka je pintu kereta. Semerbak bau bangkai keluar dengan hawa panas dalam kereta. Sampaikan orang yang parking kereta sebelah kereta Abang Syukur pun bau. Dia tanya ada bangkai tikus kot sambil jenguk dalam kereta. Abang Syukur terpaksa buka semua pintu untuk hilangkan bau bangkai tu. Masa Abang Syukur biarkan semua pintu kereta dia terbuka, datang beberapa jemaah bertanya apa yang berlaku. Ada juga yang tanya dah jumpa ke tikusnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki, mungkin sebaya dengan Abang Syukur atau tua beberapa tahun, perkenalkan dirinya sebagai Saiful. Dia pegang bahu Abang Syukur sambil berkata,
bau tu adalah bau makhluk yang tumpang kereta Abang Syukur tadi. Mungkin sosok tu kepanasan dengar azan berkumandang hingga tinggalkan bau macam tu. Abang Syukur mengiyakan je dan bagi tahu sebelum dia masuk ke pekarangan masjid memang ada sosok yang mengikut dia. Kemudian Saiful berjalan depan kereta. Lepas tu dia menyangkung sambil tangan kanannya diletakkan atas bonet depan dan baca beberapa ayat Al-Quran. Lepas baca, dia tepuk bonet depan 3 kali. Kemudian ambil air mineral dan bacakan sesuatu pada air tu, lalu disimbahkan atas bumbung kereta. Bau yang menyengat tadi terus hilang. Abang Syukur ucapkan terima kasih dan minta nombor telefon Saiful. Sebelum berpisah, Abang Syukur kata dia akan telefon Saiful nanti pukul 9 malam. Lepas bagi makanan pada pengawal dan nurse, Abang Syukur masuk bilik nenek dan ternampak ada seorang perempuan tengah duduk berbual dengan nenek. Abang Syukur bagi salam tapi tak dijawab. Bila Abang Syukur nak datang dekat katil nenek, perempuan tu terus bangun, pandang Abang Syukur sambil menyeringai. Lepas tu dia pusingkan badan dan keluar tembus tingkap tepi bilik air. Abang Syukur terkejut. Perempuan tu berkebaya, bersanggul, wajahnya tak menakutkan tapi bukan orang. Lepas selimutkan nenek dan matikan lampu, Abang Syukur keluar menuju ke bilik bapak Karim. Intai ikut kaca pintu, Karim tak ada dekat dalam. Abang Syukur pergi stesen nurse bagi tahu dia nak keluar kejap. Sampai dekat bawah, Abang Syukur nampak Karim baru sampai dari kantin beli makanan dan suruh Abang Syukur tunggu kejap. Dia nak naik atas hantar makanan. Dekat kedai minuman, Karim cakap waktu subuh semalam, masa Abang Syukur tengah tidur depan stesen nurse, dia nampak ada sosok wanita tua tengah perhati Abang Syukur tengah tidur, betul-betul belakang Abang Syukur. Abang Syukur bagi tahu Karim, sosok yang dia nampak tu nak Abang Syukur jadi tuan barunya. Lepas minum, mereka balik semula ke hospital. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba Abang Syukur rasa kereta dia terasa sangat berat. Enjin kereta mengaum sampai keluarkan bau masuk dalam kereta. Abang Syukur terus berhentikan kereta dan buka bonet depan. Mereka berdua keluar, pergi ke bonet depan. Masa Abang Syukur baru nak buka bonet depan keretanya, Karim cuik tangan Abang Syukur sambil tunjuk ke atas bumbung kereta. Abang Syukur nampak atas bumbung tu ada satu tangan besar hitam tekan bumbung kereta dia. Mereka berdua tengok atas. Gelap je, tak nampak apa kecuali sosok tangan tu je. Mereka perhati je tangan tu tekan bumbung kereta sambil sesekali berpandangan sesama sendiri. Abang Syukur tengok jam, dah pukul 12 lebih tengah malam. Kemudian Karim terus laungkan azan sekuat-kuatnya. Habis je azan, tangan tu terus hilang sekelip mata. Lepas tu mereka teruskan perjalanan ke hospital. Tapi bau dalam kereta masih ada, macam bau kentang bakar. Bila tercium bau tu, Karim suruh Abang Syukur terus memandu. Dia tekan cermin pandang belakang tu ke bawah supaya Abang Syukur tak nampak apa-apa dekat belakang. Sampai dekat hospital, Karim suruh Abang Syukur parking kereta bawah lampu dan mereka terus keluar. Lebih kurang jarak 3 meter dari kereta, mereka pandang balik kereta. Dekat dalam tu ada sosok pocong tengah duduk dekat kerusi belakang. Kemudian Karim ajak merokok dulu sambil tengok kereta Abang Syukur. Mereka nampak jelas pocong tu dekat dalam kereta. Masa tengah merokok sambil tengok sosok pocong tu, Karim cuik bahu Abang Syukur, tunjuk ke arah berlainan. Abang Syukur nampak sosok putih pada pandangan dia, tapi sosok wanita tua pada pandangan Karim. Kemudian tanpa sengaja, Abang Syukur suruh sosok putih tu halau pocong yang ada dalam kereta dia. Sekelip mata pocong tu terus hilang. Karim tepuk dahi akibat keperbuatan Abang Syukur tu. Lepas merokok, mereka naik atas. Dalam perjalanan naik tu, Karim cakap Abang Syukur sebenarnya dah buka jalan pada sosok wanita tu atau sosok putih pada pandangan Abang Syukur lah. Baru Abang Syukur tersedar dia dah guna sosok putih tersebut. Malam tu tak ada apa-apa kejadian berlaku sampai ke pagi. Pagi tu Pok dia datang awal untuk gantikan Abang Syukur. Lepas Pok dia kejut, Abang Syukur rasa sengal dekat bahagian leher dan pergelangan tangan. Mungkin sebab tidur atas kerusi malas, badan terasa berat. Lepas berbual kejap, Abang Syukur balik rumah. Dalam perjalanan balik tu, Ustaz A ajak jumpa. Abang Syukur balik dulu bersihkan diri dan keluar semula jumpa Ustaz A. Sampai dekat tempat yang dijanjikan, Ustaz dan Pakcik A dah ada. Bila nampak Abang Syukur sampai, Pakcik A terus tegur Abang Syukur, kenapa bagi ruang pada sosok yang tengah duduk atas bahu dia tu. Pakcik A nampak sosok tu, tapi Abang Syukur tak nampak apa-apa dan memang badan dia terasa berat. Kemudian Abang Syukur ceritakan apa yang berlaku malam tadi dan sebenarnya tanpa sengaja dia dah suruh sosok tu halau pocong yang ada dalam kereta dia. Lepas tu Pakcik A bacakan beberapa potong ayat dan sapu pada bahu Abang Syukur. Serta-merta
Abang Syukur rasa bahu dia ringan dan segar. Pakcik A nasihatkan Abang Syukur supaya jangan lupa baca Bismillah 5 bila nak mulakan sesuatu, dan yang penting sentiasa baca ayat kursi sebelum masuk kawasan hospital. Pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai hospital. Masa tengah bersiap-siap nak tengok TV, Abang Syukur terdengar bunyi rintihan macam orang tengah menangis tersedu-sedu. Halus je bunyinya. Terus Abang Syukur teringat kata-kata orang tua, kalau kita dengar suara tu jauh, maknanya dia dekat dengan kita. Abang Syukur terus bangun dan perhati sekeliling. Tak ada apa-apa yang dia nampak, tapi bunyi tu masih kedengaran sayup-sayup je menangis dan merintih macam betul-betul berada dalam kesedihan yang amat sangat. Abang Syukur buat tak tahu je. Dia tengok TV sampai tertidur. Pagi tu lepas puasa sampai, Abang Syukur terus balik nak berehat. Malam nanti nak datang lagi. Masa nak balik, Abah telefon ajak sarapan sama-sama. Abang Syukur iyakan je dan menuju ke tempat yang dijanjikan. Dalam perjalanan tu, Abang Syukur rasa macam ada sesuatu dengan dia dalam kereta, tapi dia tak nampak apa-apa. Dengar suara rintihan je. Bunyinya macam dekat belakang Abang Syukur. Dia tak pedulikan suara tu dan teruskan perjalanan. Sampai dekat tempat sarapan, Abang Syukur tengok Abah dan yang lain-lain, termasuk Saiful yang dijumpa dekat masjid tu, ada. Dari jauh, Abang Syukur tengok Saiful dengan kemuskilan. Siapa dia dan Abah kenal ke? Setelah bersalaman, Abah perkenalkan Saiful pada Abang Syukur. Saiful ni anak sahabat Abah. Abang Syukur bagi tahulah yang dia pernah jumpa Saiful sebelum ni. Pok dia bagi tahu tujuan Abah ajak sarapan sama-sama ni adalah nak minta nasihat dan pandangan dari Saiful tentang kejadian-kejadian yang Abang Syukur alami. Kata Saiful, dia bukan perawat tapi boleh bantu untuk halang gangguan makhluk-makhluk gaib ni. Abang Syukur bagi tahu tentang sosok putih yang ikut dia dan suara rintihan yang dia dengar malam tadi dan tadi dalam kereta masa dalam perjalanan ke tempat sarapan. Kata Saiful, sosok putih tu berupa wanita tua yang tengah cari tuan baru, dan kebetulan Abang Syukur ada satu aura yang menyenangkan bagi spesies mereka. Kemudian Saiful tunjuk kereta Abang Syukur dan bagi tahu sosok wanita tua tu ada dekat belakang kerusi pemandu. Mereka semua tengok kereta Abang Syukur. Dari 6 orang yang ada dekat situ, hanya 4 orang je yang nampak. 2 lagi tak nampak apa-apa. Abang Syukur dan Abah nampak sosok putih. Pok dia nampak Pontianak. Pak Habib dan Ami Ahmad tak nampak apa-apa. Saiful nampak sosok wanita tua. Kemudian Saiful minta sebotol air mineral dan bacakan sesuatu. Lepas tu dia suruh Abang Syukur siram air tu atas bumbung kereta dan pecikkan sikit dalam kereta. Bila dah selesai, Abang Syukur tanya tentang keadaan nenek dan ceritakan tentang Candani dan pendamping nenek. Seperti Ustaz dan Pakcik A, Saiful pun berpendapat tak ada jalan lain selain terima dulu pendamping tu kemudian baru dibuang. Cuma Saiful risau kalau Abang Syukur rasa perlukan benda tu dan itu akan menyusahkan proses untuk membuangnya. Perasaan memerlukan tu akan datang dengan berbagai-bagai cara dan dugaan. Jadi Abang Syukur dinasihatkan supaya berhati-hati sebelum terima dia. Lepas sarapan, mereka menuju ke hospital. Abang Syukur balik ke rumah. Dalam perjalanan balik, tak ada apa-apa yang Abang Syukur rasa dan dengar. Semuanya kembali macam biasa. Baru je Abang Syukur nak belok masuk kawasan rumah, pok dia telefon suruh Abang Syukur beli ubat nenek sebab ubatnya dah habis. Abang Syukur rasa pelik sebab seingat dia, ubat-ubat yang dia beli tu boleh bertahan selama seminggu dan dia baru je beli 2 hari lepas. Abang Syukur terus menuju ke farmasi nak beli ubat. Lepas tu dia hantar ke hospital. Disebabkan parking penuh, Abang Syukur terpaksa parking kereta jauh sikit dari bangunan wad nenek. Abang Syukur ikut laluan yang agak jauh melepasi wad-wad biasa dan klinik sebelum sampai ke bangunan wad nenek. Dekat satu laluan, Abang Syukur tengok ada 2 pembantu hospital tengah tolak stretcher yang menutupi jasad seseorang. Cuma yang Abang Syukur pelik, dia nampak ada sosok budak tengah mencangkung atas jasad tu. Abang Syukur terus berhenti dan tengok betul-betul apa yang dia nampak tu. Budak tu menyangkung sambil pandang depan dengan matanya tak berkedip. Matanya hitam dan seluruh badannya macam baru lepas jatuh dalam tong tepung putih yang mengelupas. Abang Syukur tengok 2 pembantu hospital tolak stretcher tu tanpa hiraukan budak tu. Mungkin mereka tak nampak. Abang Syukur terus menuju ke bangunan wad nenek. Sampai dekat depan stretcher pengawal, tak ada sesiapa. Abang Syukur terus naik dan jumpa pok dia nak bagi ubat nenek. Masa Abang Syukur nak masukkan ubat-ubat yang dia beli tu dalam almari, dia tengok banyak botol-botol ubat dekat situ. Abang Syukur bagi tahulah pok dia. Bila pok dia tengok tempat ubat-ubat tu, dia bersumpah. Katanya
Tadi masa dia nak bersihkan luka nenek, ada satu botol je yang tinggal. Itu pun dah separuh dalam hari tu. Bukan dia je yang tengok botol tu tinggal satu, ada 2 orang lagi nurse yang tengok. Pok dia tak puas hati. Dia keluar dan masuk semula dengan 2 orang nurse tadi. 2 orang nurse tu pun kehairanan. Abang Syukur letak ubat-ubat tu dan ajak pok dia pergi kantin minum. Selesai minum, naik semula bilik nenek. Lepas tu Abang Syukur suruh pok dia tunggu sampai dia datang pukul 9 malam nanti, baru pok dia boleh balik. Pukul 9 malam, bila Abang Syukur sampai bilik nenek, dia tengok pok dia tak ada dekat situ. Abang Syukur telefon dia. Pok dia cakap pukul 7 tadi dia dah balik. Abang Syukur hanya mampu gelengkan kepala dengan gelagat bapak saudara dia tu. Masa Abang Syukur tengah berbual dengan nenek, tiba-tiba ada satu sosok wanita masuk dan duduk dekat bahagian kaki katil nenek. Dia tersenyum tengok nenek dan mereka berbual macam sahabat lama. Wanita tu papah bahu nenek untuk dudukkan nenek. Abang Syukur macam terpukau tengok kejadian tu. Lepas nenek duduk, dia bersuara, "Kau kenalkan ni cucu sulung aku?" "Ya." "Bang, inilah kawan nenek, Chandani nama dia. Itu hari ada beritahu nenek nak ambil saya je." "Janganlah takut, saya baik. Saya cuma membantu je." Abang Syukur diam je. Tiba-tiba sosok tu berdiri, datang dekat badan Abang Syukur sambil hidu bahu dan muka dia. Abang Syukur masih diam, tak bergerak sikit pun. Tiba-tiba Abang Syukur dikejutkan oleh nurse yang datang nak ambil data nenek. Sebab Abang Syukur tertidur tepi katil nenek dan halang mereka nak ambil data. Abang Syukur bangun sambil berfikir, bila masa dia tidur? Abang Syukur tengok jam, dah pukul 11 malam. Tadi si ingat Abang Syukur, dia berbual dengan nenek dalam pukul 9 lebih sikit. Bila masa dia tertidur? Malam tu, Abang Syukur rasa suasana lain dari malam-malam sebelumnya. Terasa tenang, tak ada rasa takut atau kepenatan. Kemudian Abang Syukur keluar pergi beli kopi dekat vending machine dan masuk semula tengok TV sampai pagi. Paginya macam biasa, Pok Su sampai, Abang Syukur balik. Dalam perjalanan balik, Abah telefon ajak sarapan. Abang Syukur tak ceritakan apa yang jadi malam tadi pada Abah masa sarapan tu. Lepas sarapan, Abang Syukur terus balik rumah. Dari sarapan tadi sampai dalam perjalanan balik ni, Abang Syukur asyik terfikir tentang kejadian malam tadi. Sebenarnya, lepas kejadian Chandani muncul tu, ada beberapa perkara Abang Syukur langsung tak ingat. Adakah dia bermimpi atau itu kejadian nyata? Susah Abang Syukur nak tafsirkan. Mimpi tapi macam nyata, nyata tapi rasa macam bermimpi. Masa Abang Syukur tengah mengelamun sambil bawa kereta tu, tiba-tiba Sarip telefon suruh datang ke bengkel dia. Sampai dekat bengkel, Sarip suruh Abang Syukur duduk dan terus pegang leher Abang Syukur dari belakang sambil baca sesuatu. Abang Syukur tanya kenapa, tapi dia tak menjawab. Lepas selesai baca, Sarip kata malam tadi dia dengan seorang lagi kawan Abang Syukur datang hospital nak melawat nenek. Lepas tu nak ajak Abang Syukur keluar minum. Bila sampai depan pintu bilik nenek, Sarip nampak dari kaca pintu Abang Syukur tengah bercakap dengan seorang wanita tua hodoh. Hanya tinggal tulang je. Dia tengok Abang Syukur berdiri terkaku je. Kemudian Sarip tinggalkan bilik nenek dan dapat rasakan Abang Syukur mungkin kerasukan atau ada benda yang menempel dekat badan Abang Syukur. Pagi tu Sarip cuba buang apa yang melekat dekat badan Abang Syukur. Abang Syukur bagi tahu Sarip, malam tadi dia nampak seorang wanita sebaru baya. Elok penampilannya, tak macam Sarip nampak. Lepas Sarip selesai baca sesuatu pada Abang Syukur, dia rasa sangat mengantuk dan terlalu penat, macam tak tidur malam tadi. Lepas tu Sarip suruh Abang Syukur balik dan mandi dulu sebelum tidur. Sampai dekat rumah, lepas mandi, Abang Syukur cuba tidur. Rasanya baru dalam 10-15 minit Abang Syukur baring, dia terasa macam badan dia kena hempap, tak mampu bergerak. Abang Syukur sedar mata boleh buka. Dia nampak ada satu sosok hitam tengah mencangkung atas dada dia sambil tenung muka Abang Syukur dengan wajah yang mengerikan. Alionya meleleh keluar dari tepi mulutnya yang koyak dan matanya merah menyala. Abang Syukur nak menangis tak boleh menangis, nak menjerit tak keluar suara. Akhirnya Abang Syukur ulang-ulang baca Ayatul Kursi dan Bismillah 5. Setiap kali Abang Syukur baca Ayatul Kursi, makhluk tu hanya ketawa terbahak-bahak macam ejek dia. Mungkin bacaan Abang Syukur salah agaknya. Bila Abang Syukur baca Bismillah 5, makhluk tu memukul-mukul kepalanya macam kesakitan. Setengah jam kemudian, makhluk tu hilang. Tak cukup nafas Abang Syukur masa tu. Dia tengok jam, dah pukul 1 tengah hari.
Dia bangun, terus bersiap-siap nak solat Zuhur dan telefon Ustaz A ajak jumpa. Lepas solat Zuhur, Abang Syukur keluar pergi jumpa Ustaz A dan berharap Ustaz bawa Pakcik A sekali. Dalam perjalanan, Abang Syukur rasa lain. Dia jadi senang nak marah. Lampu merah pun dia maki. Abang Syukur cuba kawal emosi tapi tak mampu. Sampai je dekat tempat yang dijanjikan, Abang Syukur terus ceritakan semuanya. Dari jumpa Candani malam tadi sampai dia kena tindih tadi. Ustaz dan Pakcik A suruh Abang Syukur bersabar, tapi Abang Syukur terus hamburkan mereka dengan kata-kata yang tak sepatutnya. Abang Syukur sedar tapi dia tak dapat kawal emosi dia. Abang Syukur jadi biadab. Mujur Ustaz dan Pakcik A faham situasi Abang Syukur. Masa Abang Syukur tengah marah tu, Ustaz A sembur muka Abang Syukur dengan air. Kemudian Abang Syukur tenang semula dan mampu kawal emosi. Ustaz A kata malam nanti dia akan teman Abang Syukur jaga nenek sebagai langkah berjaga-jaga. Abang Syukur setuju. Kata Pakcik A, selain Candani, ada beberapa sosok lain yang nak menumpang dalam badan Abang Syukur. Disebabkan banyak tenaga-tenaga negatif yang berlawanan sesama sendiri untuk kuasai Abang Syukur, dia yang jadi mangsa. Dekat nak masuk waktu asar, mereka beredar. Abang Syukur terus balik ke rumah nak bersiap-siap untuk jaga nenek malam nanti. Malam tu, macam biasa, pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai bilik nenek. Lepas betulkan selimut dan berbual dengan nenek sampai nenek tertidur, Abang Syukur tenung muka nenek dia sedalam-dalamnya. Ada rasa kesian dan teringat kenangan dengan nenek dari Abang Syukur kecil hinggalah dia besar. Gelak tawa makanan kegemaran yang selalu nenek masakkan untuk Abang Syukur bila datang rumah nenek. Belum pernah walau sekali pun dia marah Abang Syukur, kecuali beberapa malam dulu. Itu pun Abang Syukur tahu itu bukan nenek. Lepas tu Abang Syukur keluar ke stesen nurse. Dekat situ dah ada Ustaz dan Pakcik A menunggu. Ustaz tepuk bahu Abang Syukur dan suruh dia banyak bersabar. Mungkin Ustaz nampak mata Abang Syukur merah tahan sedih tadi. Lepas tu mereka bertiga keluar minum. Sampai dekat kedai minum, Pakcik A tanya Abang Syukur, dia betul-betul dah bersedia ke nak ambil pendamping nenek dan redha dengan permergian nenek lepas Abang Syukur ambil pendamping tu. Abang Syukur hanya menjawab, bukan malam ni tapi malam esok. Kemudian Abang Syukur minta kepastian dari Ustaz dan Pakcik A. Lepas dah ambil pendamping tu, betul-betul boleh buang ke pendamping tu dari diri dia. Mereka berdua hanya jawab insya-Allah je. Satu jawapan yang Abang Syukur tahu, 50-50 berjaya atau tak. Apa pun Abang Syukur pasrah demi nenek. Pukul 12 malam, mereka balik semula ke hospital. Dalam perjalanan, tiba-tiba Pakcik A kata ada yang menumpang dan suruh Abang Syukur teruskan perjalanan tanpa toleh ke belakang. Tiba-tiba mereka dengar ada satu suara mendayu macam tengah meratap kesedihan. Pakcik A suruh Abang Syukur fokus bawa kereta dan jangan pedulikan suara rintihan tu. Abang Syukur rasa macam dibuai perasaan bila dengar rintihan tu. Rasa kasihan yang amat sangat. Mungkin sebab tengok Abang Syukur tak fokus bawa kereta, Ustaz A terus baca Bismillahirrahmanirrahim dengan kuat. Abang Syukur terus terperanjat dan macam baru tersedar dari lamunan. Bila sampai dekat pekarangan hospital, Pakcik A suruh Abang Syukur parking kereta jauh sikit dari tempat biasa. Lepas parking, mereka turun menuju ke bangunan wad nenek. Ustaz A jalan depan, Pakcik A jalan belakang. Mereka macam mengawasi Abang Syukur. Jarak dari tempat Abang Syukur parking kereta mungkin lebih kurang 100 meter je, tapi Abang Syukur rasa jauh sangat. Masa jalan tu, Abang Syukur cuba berbual dengan Ustaz dan Pakcik A, tapi mereka berdua buat tak tahu je. Dekat nak sampai bangunan wad nenek, tiba-tiba Ustaz A berhenti. Serentak mereka berdua berhenti juga. Abang Syukur tengok Ustaz kutip batu kemudian teruskan perjalanan. Sampai dekat stesen pengawal, Pakcik A suruh Abang Syukur dengan Ustaz duduk dekat situ dulu sementara Pakcik A naik ke tingkat 4. Abang Syukur tanya Ustaz, Pakcik A nak buat apa? Ustaz A hanya tersenyum je. Kemudian Abang Syukur pergi merokok sementara tunggu Pakcik A. Masa tengah merokok, Abang Syukur nampak sosok hitam yang tindih dia kemarin tengah perhati dia dari jauh. Abang Syukur buat tak tahu je. Tiba-tiba Pakcik A tepuk bahu Abang Syukur dari belakang. Sambil Pakcik A nyalakan rokok, dia cakap sekarang ni mungkin Abang Syukur berada dalam persimpangan dan suruh Abang Syukur yakin dan redha dengan segala ketentuan. Selang beberapa minit, datang pula pengawal nak merokok. Tapi bila dia datang dekat, Pakcik A halau pengawal tu pergi dengan kasar. Abang Syukur terperanjat dan tanya kenapa. Pakcik A tarik hidung Abang Syukur antara dua mata ni. Kemudian Abang Syukur nampak pengawal tu dah bertukar jadi pocong. Kata Pakcik A, itulah makhluk yang selalu menyerupai Abang Syukur untuk jadikan Abang Syukur ni tuan barunya. Tak lama kemudian Abang Syukur dengar macam ada benda yang dicampak dekat tempat mereka merokok tu. Bila perhati dekat bunyi tu, mereka nampak Ustaz A tengah balik
mengeliling pocong tersebut dengan batu yang dikutip tadi. Pocong tu terus hilang, tinggalkan bau bangkai yang sangat kuat. Mereka terus beredar dari tempat tu sebab tak tahan bau busuk. Malam tu Abang Syukur, Ustaz dan Pakcik A duduk dalam bilik nenek. Abang Syukur bentang tikar untuk mereka duduk sambil berbual. Dalam pukul 3 pagi, masa Abang Syukur tengah tidur, Ustaz kejut dia sebab ada satu sosok wanita tengah duduk berbual dengan nenek. Ustaz A bagi isyarat supaya Abang Syukur biarkan mereka berbual. Tapi tak lama lepas tu, mereka dengar hilayan ketawa yang bergema dari sosok wanita tu. Mereka terus tutup telinga dan keluar dari bilik nenek. Sampai dekat stesen nurse, mereka tanya nurse dekat situ, ada dengar tak bunyi hilayan ketawa tadi? Nurse tu kata tak dengar apa-apa. Kalau ikutkan gaya ketawanya, jangan kata satu tingkat, satu bangunan pun boleh dengar. Kemudian Pakcik A ajak Abang Syukur dan Ustaz turun merokok. Sampai dekat stesen pengawal dekat bawah, 2 orang pengawal macam dalam ketakutan. Bila tanya, mereka kata tadi mereka dengar hilayan ketawa dari arah belakang hospital. 2 orang pengawal lagi pergi meronda. Sambil merokok, Ustaz A bagi tahu macam mana makhluk gaib tu cuba permainkan manusia dengan helah-helah macam tu. Sebab tu orang kata orang yang dengar suara-suara aneh tu sebagai orang gila, sebab mereka tak dengar apa yang orang tu dengar. Lepas merokok, mereka duduk depan stesen pengawal. Pakcik A pergi beli air tin dekat vending machine. Kemudian mereka minum sambil berbual. Masa tengah berbual, 2 orang pengawal yang pergi meronda tadi balik semula ke stesen dalam keadaan tergesa-gesa macam ketakutan. Lepas ditenangkan, mereka kata tadi masa dekat tingkat 1, mereka berpecah pergi meronda. Seorang ke wing kanan dan seorang lagi ke wing kiri. Dekat wing kiri tingkat 1 tempat pengurusan hospital. Dekat wing kanan pula makmal. Pengawal yang berada dekat wing kiri nampak ada satu ruangan tu lampunya menyala dan terdengar bunyi mesin printer tengah buat operasi. Tanpa syak apa-apa, dia pergi ke ruangan berlampu tu nak tengok siapa yang buat kerja pagi-pagi buta macam ni. Bila dah dekat, tiba-tiba lampu terpadam dan pengawal tu rasa ada yang peluk dia dari belakang. Pengawal tu terus meronta nak lepaskan diri untuk lari dari situ. Sampai depan lift, dia tengok ada pengawal seorang lagi tengah berdiri. Dia pun tegur pengawal tu. Bila pengawal yang dia tegur tu toleh, nampak jelas mukanya hancur tak berbentuk dengan darah menitis-nitis. Cepat-cepat dia tekan lift turun ke bawah. Pengawal seorang lagi tu pula, masa dalam perjalanan ke lift, dia nampak pengawal yang satu lagi tu tengah kelang kabut tekan butang lift. Bila dia tegur, pengawal tu terus lari ikut tangga kecemasan. Pengawal yang seorang lagi ni kejarlah kawannya dari belakang. Pengawal tu lari sebab dia ingat yang muka hancur tu cuba datang dekat dia. Mereka semua duduk dekat stesen pengawal tu hingga tarahim subuh berkumandang. Kemudian Ustaz dan Pakcik A minta diri untuk pulang. Abang Syukur pula naik bilik nenek nak bersiap-siap balik berehat. Sampai dekat bilik nenek, Abang Syukur tengok nurse tengah ambil data nenek. Abang Syukur lipat, simpan tikar dan tunggu Pok Su sampai. Kemudian Abang Syukur balik rehatkan diri untuk persiapan mental malam nanti. Abah ajak makan tengah hari sama-sama. Masa makan, Abah bagi tahu dia dah suruh penggali kubur gali kubur untuk nenek sebelah kubur atuk. Abah tanya, betul ke kau dah bersedia? Ya. Lepas makan, Abang Syukur bungkus makanan untuk Pok dia dekat hospital. Lepas hantar makanan, Abang Syukur balik rumah untuk berehat dan bersiap-siap nak balik KL esok pagi lepas jaga nenek. Pukul 9 malam, Abang Syukur sampai hospital. Masuk je bilik nenek, dia terus berdiri sebelah katil dan genggam tangan nenek dengan tangan kanan. Tangan kiri usap rambut nenek. Abang Syukur cium ke nenek, kemudian bisikkan ke telinga nenek, "Nek, abang ambil barang nenek ya. Nenek lepaskan pada abang." Abang Syukur tengok air mata nenek jatuh sambil genggam erat tangan Abang Syukur dan ucap, "Terima kasih bang." Sambil tarik tangan Abang Syukur supaya dia rendahkan muka. Abang Syukur biarkan nenek cium muka dan dahi dia. Kemudian nenek pejamkan mata untuk tidur. Tak lama lepas tu, Abang Syukur rasa badan dia panas dan macam terasa mual nak muntah, tapi tak keluar apa-apa. Kemudian Abang Syukur rasa sangat mengantuk. Dia duduk atas kerusi malas sambil tengok TV sampai tertidur. Dalam pukul 4 pagi, Abang Syukur terbangun bila rasa ada hembusan nafas dekat muka dia. Abang Syukur buka mata dan nampak dekat depan muka dia dalam jarak 5-6 inci ada muka seorang perempuan yang sangat buruk dan berdarah. Perempuan hodoh tu tersenyum tengok muka Abang Syukur. Abang Syukur cuba cari badan perempuan hodoh tu tapi tak ada, hanya muka je tanpa badan. 5 minit kemudian wajah tu terus hilang. Abang Syukur terus bangun pergi bilik air basuh muka. Lepas basuh muka, Abang Syukur tengok nenek. Nenek tidur nyenyak.
Timbul satu perasaan bila tengok wajah nenek. Rasa sayu dan sedih. Hanya mampu berdoa supaya nenek dipermudahkan segala urusan. Subuh tu, sebelum keluar dari bilik nenek, Abang Syukur cium nenek dan nenek hanya tersenyum tengok Abang Syukur. Kemudian Abang Syukur pergi ke penghentian bas menuju ke Kuala Lumpur. Sampai je dekat TBS dalam pukul 10 pagi, Pok dia telefon bagi tahu nenek dah meninggal dan akan dikebumikan lepas Zuhur hari tu juga. Abang Syukur suruh mereka jangan tunggu dia, selesaikan urusan nenek dulu. Hari tu Abang Syukur balik dengan adik dia. Sampai rumah Abah, majlis pengebumian dah selesai dan ramai adik-beradik serta saudara mara yang lain ada dekat situ. Abang Syukur bagi salam. Abah sambut salam sambil peluk Abang Syukur. Ramai yang ucapkan takziah. Tak kurang juga yang kata Abang Syukur yang jaga nenek selama 36 malam tapi tak dapat tengok jenazah nenek buat kali terakhir. Tapi Abang Syukur rasa sangat bersyukur dengan apa yang telah berlaku. Abah bisik pada Abang Syukur terima kasih dan tanya nak buat apa dengan penampian nenek tu. Sambil bergurau, Abang Syukur berkata, simpanlah, apa lagi. Al-Fatihah untuk arwah Abah, Pok De dan nenek. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.